Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin, para panel yang berusaha, Prof. Siti Aisyah, Prof. Emerita Siti Aisyah binti Hambali selaku Naib Chancellor Universiti Islam Malaysia, Puan Mona binti Muhammad Anwar, pendaftar Universiti Islam Malaysia, panel-panel dan juga para hadirin sekalian lah. So pada hari ini alhamdulillah kita sampai juga pada hari yang kita tunggu-tunggu, hari bagi di mana kita membincangkan tajuk tentang pemakanan, kesihatan dan kecergasan semasa bulan Ramadan. Okey. So tanpa saya berlengah lagi, saya memperkenalkan dua orang panel kita yang kalau secara detailnya kita boleh tengok dekat poster kita. So daripada UiTM Arau Perlis, kita bersama dengan Encik Ahmad Faris, dan juga daripada UIA kita bersama dengan Cik Nur Atikah, Atirah, iaitu seorang pegawai dietetik daripada Universiti Islam Antarabangsa. Alright, saya tak nak buang masa lagi sebab orang dah tunggu lama, masa kita pun pendek. Hari ni kita puasa, kalau boleh tak nak buang masa panjang-panjang, nanti lambat nak pergi cari lauk. Okey, so saya pergi pada soalan pertama teruslah. Okey, terus kepada soalan pertama saya kepada Cik Nur Atirah. Okey, Cik Nur Atirah. Ya, saya. Alright, saya nak tanya satu soalan. Apa yang dimaksudkan dengan pemakanan sihat tu sebenarnya? Apakah yang dikatakan dengan pemakanan sihat? Dan saya nak tanya, saya ada dengar tentang ritma circadian. Apa benda tu sebenarnya? So saya nak tanya ritma circadian ni, so jika kita berpuasa, adakah ia memberi impact terhadap ritma circadian tadi tu? Okey, silakan Cik Nur Atirah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada penganjur webinar kita pada kali ini menyebut saya untuk kita kata beri sedikit perkongsian lah mengenai pemakanan, kesihatan dan kecergasan lah. Okey, seperti yang Encik Syari bagi tahu tadi, saya Atirah, dietitian daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So berbalik kepada soalan Encik Syari tadi lah, okey, berkenaan dengan pemakanan sihat. Saya rasalah ramai dalam kalangan kita ni ataupun audience sebenarnya dah tahulah sebenarnya apa itu pemakanan sihat sebab kita dah boleh tengok banyak video yang mengajar berkenaan dengan kita kata pemakanan yang sihat ni lah. Okey, jadi pemakanan yang sihat kalau saya boleh secara ringkas lah untuk bagi tahu dia punya definisi adalah pengambilan makanan yang seimbang yang merangkumi semua nutrisi ataupun nutrients yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Okey, dan ianya termasuklah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, minerals dan ia perlu diambil dalam kadar yang mencukupi. Dan ia adalah bergantung kepada keperluan tubuh badan kita lah. Okey, kita kena tahulah sebenarnya keperluan tubuh badan kita, keperluan tenaga, keperluan nutrients dalam tubuh badan setiap individu adalah berbeza-beza. Kalau saya nak compare, contohnya saya dengan Cik Syahrir, akan berbezalah keperluan tenaga, keperluan nutrients. Kalau saya nak compare lelaki dan perempuan memang berbeza. Kalau kita nak compare antara kita kata jantina yang sama, perempuan dengan perempuan, okey, dia mungkin akan jadi berbeza juga sebab ia bergantung kepada kita punya berat badan, kita punya tinggi, kita punya status kesihatan, ibu mengandung ke, ibu tak mengandung ke, semua akan berbeza. Jadi pemakanan yang sihat adalah saya tekankan kat sini, ia perlu merangkumi nutrients yang diperlukan oleh badan kita dan dalam kadar yang mencukupi. Okey. So berbalik kepada soalan yang tadi jugalah, Encik Syari ada tanya berkenaan ritma circadian. Okey, ritma circadian tu apa benda lah, sebenarnya dia agak macam rumit lah untuk kita explain, tapi saya cubalah supaya kita punya audience dapat sedikit informasi lah berkenaan dengan ritma circadian ni. Ritma circadian dalam bahasa Inggerisnya circadian rhythm ataupun circadian cycle ni adalah satu proses biologi yang berlaku dalam tubuh badan manusia ni. Dia biasanya akan mengatur kita punya waktu tidur, waktu kita berjaga. Dia juga akan mempengaruhi kita punya kita kata metabolism,
kita punya metabolism, kita punya corak pemakanan, waktu tidur dan waktu hormon-hormon kita dirembeskan. Okey. Jadi ritma sirkadian ni dia boleh jadi berbeza-beza di antara seorang individu dengan individu yang lain. Okey. Biasanya kita akan kaitkan ritma sirkadian ni dengan waktu tidur lah, waktu tidur kita. So waktu tidur kita ni ada orang perlu 8 jam, ada orang perlu 6 jam, ada orang perlu 4 jam. Dan studi ataupun kajian telah mengatakan bahawa waktu tidur yang cukup ni adalah berbeza-beza lah sebenarnya. Ia bergantung kepada genetik seseorang lah. Okay. So adakah kita berpuasa akan mengganggu ataupun memberi kesan kepada ritma sirkadian? Ya, betul. Dia akan memberi kesan kepada ritma sirkadian kita lah. Kerana mengikut kajian di bulan puasa ni, kita akan kehilangan lebih kurang 1 hingga 2 jam waktu tidur kerana kita nak buat sahur kan. Okay. So mungkinlah kalau ibu yang menyediakan makanan mungkin dia akan hilang 2 jam. Anak-anak yang hanya bangun untuk makan saja mungkin hilang 1 jam. So dia bergantung kepada individu. So kita tak kira lagi orang-orang yang bangun malam sebab kita tahu bulan Ramadan ni bulan kita nak meningkatkan amalan ibadah kita. So ramai yang bangun malam untuk buat qiyamul lail. So waktu tidur kita pun akan terjejas. So bila waktu tidur kita dah berkurangan, dia akan mempengaruhi metabolisme kita, hormon kita. So sebab tu penting bagi kita untuk menjaga pemakanan kita di bulan Ramadan ni lah. Okay. So soalan tadi dia tanyalah adakah ritma sirkadian ni dah berubah, dia ganggu ke pola pemakanan kita yang sihat. Okay. So kita kena faham dekat sini pola pemakanan sihat adalah merangkumi 2 benda yang kita kena ingat. 1, waktu makan. Yang kedua, jenis makanan yang kita ambil. So contohnya ada seorang tu dia menjaga waktu makan dia. Dia menjaga waktu makan dia makan secara konsisten, teratur, ada waktu makan yang tetap. Tetapi makanan yang dipilih, makanan yang diambil adalah makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, kuantiti yang berlebihan. So itu tidak akan menjadi pola pemakanan yang sihat. So ramai bimbang lah dah puasa ni kita dah ubah waktu makan kita. Biasanya waktu makan kita pagi, siang, tertumpu kepada waktu siang lah. Tapi bila dah berpuasa ni kita punya waktu makan tertumpu kepada waktu malam. So kita tahu waktu malam hormon kita pun berbeza dengan waktu kita siang lah. Tapi dia sebenarnya tidak akan memberi kesan yang negatif pun sebenarnya. Tak ada kesan yang kita kata buruk lah pada badan kita walaupun kita ada sedikit pengurangan waktu tidur. Badan kita Tuhan dah ciptakan dia mempunyai satu mekanisme automatik kita panggil homeostasis. Okay, di mana bila ada sesuatu ketidakseimbangan dalam badan kita akan kita kata baikilah ataupun dia adalah mekanisme dia untuk memberi persekitaran dalam badan kita ni kembali pulih. Okay, so apa yang penting kat sini pola pemakanan kita ni, apa yang penting adalah pemilihan makanan kita. So kalau walaupun waktu makan kita dah berubah, pemilihan makanan kita kalau kita jaga, kita ikut saranan, so kita tak ada masalah, tak ada isu, pola pemakanan sihat kita akan terjejas. Okay, saya rasa boleh ke Cik Syaril? Okay, just nak tambah sikit sebelum saya pergi kepada Cik Ahmad Faris, saudara Ahmad Faris. Saya nak tanya sikit lah. So disebabkan gangguan itu berlaku, ada tak menjadikan saya yang dah sedia kembang ni bertambah kembang? Okay. Jadi macam orang kata, makan sikit pun tak jaga tidur boleh menyebabkan badan naik. Saya selama ni dengar mitos, saya dah jumpa pakar jadi saya tanya pakar ni. Jadi bila dia mengganggu, macam pakar kata tadi, dia mengganggu masa tidur kita. Dia berkurang. Kemudian ada soalan kedua tu maybe saya pergi nantilah. Cik Faris pun saya tengok dah tak sabar dengan soalan saya. Tapi itu saya akan tanya nantilah. Cuba minta Cik Natira dulu, jawab sikit dulu. Kalau dia mengganggu pola pemakanan sedikit dari segi tempoh pemakanan kita, jam badan kita tadi tu, so adakah saya yang sedia kembang ni boleh bertambah kembang? Okay. Ya, dia boleh jadi akan
bertambah kembang juga sekiranya kita memilih makanan tu makanan tidak sihat. Sebab kita tahu situasi badan kita di waktu malam ada berbeza dengan waktu siang. Jadi bila kita pilih jenis-jenis makanan yang tidak sihat, makanan yang biasa kita ambil waktu siang, kita makan juga waktu malam, so dia akan ada tendensi lah untuk kita weight gain. So memang ada banyak ramai orang macam aku buat puasa tapi kenapa berat aku naik selalu naik je, tak turun pun. So kena kita kena muhasabah balik apa yang kita makan sebenarnya. Okay? Alright, thank you. So, bila Cik Atirah cakap macam tu tadi kan, kita ni puasa tapi tak turun. Saya pun terfikir kepada idea tajuk ni sebab saya tak tahu orang lain lah. Ni based on saya punya observation sendirilah. Okay, pemerhatian saya sendiri. Ni bukan kajian, ni pemerhatian saya sendiri. Kita ni biasanya orang Islam lah ada 2 masa kita berazam. Awal tahun dan juga bulan puasa. Yang mana dua-dua azam ni kepada orang yang kembang, dia nak kuncup sikit. Orang yang bersaiz besar, dia okey, tahun ni kalau awal tahun dia kata, oh saya nak kuruskan badan. Kalau bulan puasa pula, oh aku nak ubah cara makan. Saya nak ubah cara makan saya, nak jadi lebih baik. Tapi tak tahu benda tu bahasa ke tidak. So that's why saya panggil 2 pakar ni lah. So saya nak pergi kepada yang kedua. Saya dah tengok dari segi sedikit info tentang pemakanan. Saya nak pergi tentang senaman pula lah kepada Cik Faris saudara Faris. So Cik Faris, semua orang tahu yang aktiviti fizikal macam bersenam, everything tu lah, bersukan apa semua tu adalah penting. Okay, tapi saya nak tanyalah untuk orang yang masa dia kurang, untuk orang yang punya masa yang lebih, macam mana kita nak tahu yang kita punya aktiviti fizikal tu, kita punya bersenam tu dah cukup? Adakah ianya mencukupi untuk keperluan kita ataupun adakah ianya dah terlebih? So macam mana dia nak tahu? Adakah dia lari seround padang, contoh satu round padang, dia penat, dia berhenti, dah cukup dia punya exercise. So nak minta Cik Mak Faris lah, tolong bagi saya jawapan lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur yang menjemput saya. Saya straight to the point terus lah, senang. So kalau kita nak tanya berapa dosage ataupun berapa amount yang mencukupi untuk kita nak buat exercise ni, sebelum kita nak buat exercise, first kali kita kena tahu apa objektif kita. Sama ada kita nak kurus ke, kita nak increasekan kita punya cardiovascular ke, kita nak increasekan kita punya daya tahan badan ke. Tengok kepada kita punya objektif. Yang tu yang first lah. Second one, kalau boleh, saya suggest dekat semua, pergilah buat check up. So daripada check up tu, kita boleh determine, kita boleh detect, kita boleh design a training program yang sesuai untuk individu tu sendiri. Contohlah kalau kata, okay, Cik Syahrir ni badan besar, tak semestinya Cik Syahrir badan besar tak sihat. So you badan besar, you punya kolesterol okey, gula okey, garam okey, semua okey. So daripada situ kita bolehlah buat training program yang bersesuaian dengan Cik Syahrir. Mengikut kepada apa yang doktor telah bagi. Okey, contohlah Cik Syahrir punya kolesterol okey, cantik. So bila kolesterol okey, so kita bolehlah bagi training ataupun exercise yang berintensiti tinggi. Okey, yang tu yang kedua lah. And then bila berbalik kepada berapa amount yang sesuai mengikut kajian lah. Ini boleh diguna pakai oleh semua, tetapi dia ada perbezaan lah untuk setiap individu. Dia berbeza dari segi apa yang saya beritahu tadi lah, kena buat check up tadi lah. Okay, so far untuk saya clean lah. So saya boleh buat exercise yang berintensiti tinggi. Alhamdulillah lah. Okay, so selalunya dalam bulan puasa kita galakkan untuk buat 30 minit kepada pergerakan-pergerakan yang kita panggil sebagai berintensiti tinggi. Sekali saya explain apa itu intensiti tinggi, apa itu intensiti rendah. Okay, so dan 45 minit untuk pergerakan-pergerakan yang berintensiti rendah. Okay. Untuk general punya pemahaman, macam mana kita nak tahu exercise tu tinggi ataupun rendah? Okay. Kalau saya bagi contoh, bila kita bergerak, kedua-dua belah kaki kita ni mencecah tanah ataupun kita bergerak secara perlahan-lahan, dia tak tinggi, dia tak tergantung tinggi. So yang tu adalah pergerakan-pergerakan yang berintensiti rendah. Kita jalan slow saja, jalan slow. Dia tak menyebabkan kita ni penat. Satu. Bila untuk berintensiti tinggi, makna kata dua-dua kaki kita ni kena tinggi daripada tanah, lebih tinggi. So makna kata kita buat apa? Kita melompat lah. So melompat tu adalah
aktiviti yang berintensiti tinggi. So kalau semua nak buat yang intensiti rendah, you just jalan kaki saja, tak ada masalah. Kalau you nak rasa nak tinggikan sikit, you lompat setempat, tapi lompat dalam beberapa repetition sajalah, tak perlu banyak. Okay? Ataupun yang paling senang dari segi kita punya percakapan, kita panggil test ni adalah sebagai walk, sing, test. Ataupun talk, sing, test. Talk, sing, test ni macam mana? Bila kita berjalan, kita boleh bercakap, kita boleh bernyanyi, mana kata exercise tu intensity dia rendah lah. Contohlah nak berjalan ni, Cik Syari nak menyanyi lagu apa-apa lah, tak kisahlah nak menyanyi. So bila you boleh bercakap, bila you boleh menyanyi, makna kata benda tu intensity dia rendah. Tapi the moment bila you buat satu exercise yang you cakap pun tak boleh, bila orang panggil Cik Syaril nak menyahut pun tak boleh, so mana kata exercise tu berintensiti tinggi. Terpulang kepada individu masing-masing, apa jenis exercise yang dia buat, tapi make sure kalau you boleh bercakap, intensity exercise tu adalah rendah. Tapi tak boleh bercakap, tak boleh menyanyi, intensity exercise tu adalah tinggi. Ataupun kita boleh tengok juga dari segi kita punya, kan kita ada jam. Okay, jam kalau kita tengok Apple pun ada buat keluar jam, baru-baru ni dia dapat detect kan. Tak silap saya share sikit lah case study Dia dapat detect yang orang tu dia tak sedarkan diri. So daripada jam tu, dia dah hantar kat Apple punya company tu dia call hospital terus dapat location tempat mangsa tu tak sedarkan diri dan terus bawa mangsa tu pergi ke hospital dan mangsa tu selamat, alhamdulillah. So yang tu function jam tu lah. So untuk kita ni yang marhai ni bolehlah beli jam tu, tapi yang murah je lah, belilah yang RM120, RM130 yang harga-harga marhai tu boleh beli. So daripada situ kita boleh determine kita punya heart rate. So macam mana nak kira kita punya heart rate? Untuk general calculation 220, yang ni jangan tanya saya kenapa 220, yang ni Albert Einstein dulu dah buat dah kenapa. So saya hanya mengambil pakai 220 tolak, contohlah umur saya sekarang 30. So saya punya maksimum heart rate adalah 190. So daripada 190 tu saya hanya perlu bekerja yang dicadangkan sewaktu bulan puasa ni adalah 65%. So 65% daripada 190 tu cukup untuk saya buat selama 30 minit semasa bulan puasa ni. So bila dalam erti kata lain, as your age increase, bila umur makin meningkat, you punya maksimum hari tu akan menurun lah sebab 220 dia akan tolak kita punya age tu. So dulu saya punya maksimum hari 200. Sekarang dah jadi 190. Yang tu adalah untuk general calculation macam mana kita nak tengok kita punya intensity. So bila intensity tu kita dah dapat dalam satu-satu intensity yang kita nak, dalam bulan puasa saya suggest untuk buat dalam 40 ke 65. So kita tengoklah dekat jam tu. So dalam masa 40 ke 65% tu kita tengoklah, mungkin saya punya tu 140, 145. Okey, maintain lah. Saya jalan je lah. Jalan. Maintain. Jangan bagi lebih sampai 170 contoh. So saya dah ada jam tu sebagai saya punya reference, panduan. So kita buatlah selama 30 minit ataupun 45 minit. Jangan lebih lah. Kalau lebih dia akan jadi macam kita panggil overtraining lah. Bila benda-benda yang over ni ataupun berlebih-lebih ni, dia akan jadi benda yang tak bagus lah. So saya harap penjelasan saya tu clear lah untuk yang nak buat exercise lah. Okay, Cik Syaril. Alright, thank you. So saya tengok dua panel saya, dia bagi saya kita orang nak tak nak, kita orang tak ada choice. Kena pergi buat check up dahulu sebab mengikut Cik Atirah tadi, setiap individu berbeza, cara pemakanan berbeza. Betul. So apa intake dia pun berbeza setiap individu. So untuk daripada Cik Faris juga dari segi kesihatan, dari segi senaman, dari segi kecergasan, Cik Faris juga mengatakan yang berbeza juga bagi setiap individu. So kena tengok tahap kolesterol dia, apa benda semua tu lah. Okay, so macam mana pun kena pergi kepada hospital dan dapatkan, lepas tu boleh jumpalah kalau ada personal trainer ataupun maybe tu saya tak pasti, tu saya akan tanya kemudian lah. Okay, kalau personal trainer ni kena keluar duit, geng-geng marhain ni takut tak nak keluar duit. Okay, alright. So kita pergi pada soalan ketiga. Cik Atirah, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, dia mengatakan yang mana makan sahur tu satu keberkatan. Jangan pernah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan satu tegukan air. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat pula mendoakan ke atas orang yang bersahur. Riwayat daripada Imam Ahmad. So Islam menganjurkan kita untuk bersahur. Okey, boleh tak saya dapatkan dari sudut pandangan daripada sudut kesihatan pula mengenai sahur? Boleh tak Cik Atirah bagi cadangan
menu bersahur bagi umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan ni supaya dia boleh saya tak katalah kalau sebab saya dah pernah try lah kononnya. Sebab ni saya sebelum kenal dengan dua pakar ni, saya ni macam saya kata tadi lah berazam untuk menurunkan berat badan. So sampai tak sahur. Tapi bila saya mengikut bacaan saya sedikit lah, itunya tidak bagus. Jadi sebabkan kita perlukan tenaga untuk mengharungi hari-hari. So kita boleh tak bersahur, still boleh hidup. Sebab kita berbuka sebelah petang waktu maghrib. Cuma nak tanya dari segi kesihatan, boleh tak kalau Cik Nur Atirah bagi kita sedikit guideline lah, menu untuk bersahur untuk orang Islam pada bulan puasa ni. Silakan. Sebelum tu kan Encik Syaril, saya nak tanyalah. So hari ni sahur apa? Pukul berapa sahur? Sahur apa hari ni? Saya cakap tapi dia ada beep nanti tau. Dia sensor. Hari ni saya makan gulai ayam sama sayur. Sama sayur lah, itulah. Sayur pun gulai jugalah. Nasi tak ambil? Ambil. Takkan lauk saja. Okey. Saja tanya. Okey, terima kasih Encik Syaril. Okey. So berkenaan sarapan pagi lah. So saya rasa umat Islam dah tahulah kita kelebihan bersahur. Tuhan Allah SWT dah cakap lah ada hikmah di sebaliknya kan. So dari segi kesihatan ni kalau saya boleh bagi tahulah, sebenarnya kita akan jadikan sahur kita ni sebagai sarapan pagi kita lah. Kita gantikan sahur ni sebagai sarapan. Jadi kelebihan dia dari sudut kesihatan dia lebih kurang sama dengan sarapan pagi. Okay, so apabila badan kita kita kata makan, dia akan trigger satu hormon yang kita panggil insulin lah, dihasilkan oleh pankreas. Okay. Insulin ni tugas dia adalah untuk menghantar tenaga kepada sel-sel dalam badan kita untuk berfungsi, bekerja. Okay. So contohnya kita makan, badan kita akan ambil masa untuk proses dan hasil daripada proses penghadaman tu kita akan hasilkan gula. Okay, gula. So gula tu bila dia masuk dalam bloodstream kita, darah kita, so waktu itulah insulin akan ambil kita punya gula tu dan dihantar ke sel-sel supaya sel-sel dapat tenaga untuk berfungsi. So jadi kalau kita boleh kata nak simpulkan dekat sini, pertama sekali bila kita bersahur, kita akan dapat bekalan tenaga lah sepanjang hari kita berpuasa ni. Seperti yang Encik Syahrir bagi tahu tu lah, kita perlukan tenaga. Sebab dia dah ada mekanisme dalam badan kita, insulin akan dihasilkan, dia akan tolong ambil gula yang kita makan semasa sahur tu. Bukan gula lah, maksudnya daripada sumber karbohidrat, dia diproses, dia akan hasilkan gula kan. So dia akan hantar ke sel-sel untuk sel-sel bekerja. Okay. Yang seterusnya selain memberi tenaga, dia akan membekalkan nutrients lah. Seperti yang kita terang tadi, pemakanan sihat kan, kita memerlukan nutrien yang cukup untuk tubuh badan kita berfungsi dengan baik. Jadi bila kita tak ambil sahur ni, takkanlah kita nak makan semua nak cukupkan keperluan kita di waktu iftar nanti. So dia akan jadi berat lah situ. So kita kena makan, kita kena sahur. Okay. Seterusnya dia akan memberikan metabolisme kita kekal di tahap optimum lah. Okay. Yang ni dia adalah kajian dia akan mengekalkan metabolisme kita. Kita kena ingat metabolisme kita bila turun, itulah yang ada faktor-faktor kenaikan berat badan sebab badan kita metabolisme dia rendah. So pentingnya kita untuk ambil sahur ataupun kalau bukan bulan puasa, pentingnya untuk kita ambil sarapan pagi. Okay, dan untuk saya rasa penonton kita ni ada dari kalangan students kan. So sahur ni juga boleh membantu kita untuk proses pembelajaran lah, untuk orang yang bekerja, untuk kita bekerja lah supaya kita tiada rasa lesu dan sebagainya. Okay, so untuk saya tambah kat sini lah sedikit lah, tadi tu macam dari segi kesihatan lah, saya tambah tips kita kata pemakanan di waktu sahur lah. Pertama sekali kita disarankan untuk ambil sahur 30 minit sebelum imsak.
Okey, ni waktu yang disarankan lah 30 minit sebelum imsak. So salahlah bagi golongan-golongan yang adalah memang ada ramai yang dia sahur awal. Pukul 12 malam tu dia dah kira sahur. So dia tak nak bangun pagi tu. Dia kata leceh lah nak bangun pagi ni. So aku sahur awal-awal. Aku sahur pukul 12, pukul 1 dah sahur. Lepas tu tidur bangun subuh. Terus subuh macam tu. So tak ada sahur. So dia akan menyebabkan perut kita berlapar dalam waktu masa yang lama lah. Okey, waktu masa yang lama. So itu tidak sihat lah, tidak baik untuk kesihatan kita. So kita kena pastikan kita ambil sahur tu kalau boleh lewatkan 30 minit sebelum imsak ke. Yang kedua, kita kena minum air secukupnya lah. Okey, so apa yang saya boleh sarankan, boleh ambil air, kita kena banyakkan air masak lah. Air masak supaya kita kekal cukup air lah, terhidrasi lah. Okey. Dan seterusnya kita kena ambil sajian yang tinggi serat lah. So selain daripada buahan, sayuran, so sumber karbohidrat kita, nasi tu pun dia mengandungi serat lah. Okey, nasi ataupun roti ke, dia mengandungi serat. So kita perlu ambil supaya nanti badan kita akan proses lah sumber ni untuk membekalkan tenaga kita seharian. Okey, tingkatkan serat, pengambilan serat perlu ambil. Serat ni adalah fiber lah daripada buahan, sayuran dan juga sumber protein lah. Ayam, ikan, telur, daging, susu ke, okey. Elakkan makanan yang dipanaskan ataupun digoreng semula. Biasalah kita kan balik kerja pergi singgah bazar Ramadan. So kita beli, memang sebab kita lapar kan, kita beli tu, beli ni, banyak kita beli. Kita beli pelbagai jenis makanan. So bila kita berbuka, kita sebenarnya dah hargai je kadang-kadang lah kita minum air dah macam alah, tak boleh habiskan semua makanan kita. So kita panaskan untuk sahur. So kalau makanan tu elok tak ada masalah lah. Tapi kita risau risiko makanan tu tidak elok ke. Jadi nanti kita nak berpuasa tu tiba kena keracunan makanan ke dan sebagainya lah. Okay. So untuk menu lah kan, menu tadi nak tanya pasal menu. So pertama sekali saya akan berbalik semula kepada pemakanan yang sihat. So kita kena ada sumber-sumber nutrien yang saya bagi tahu tadi lah. Kena ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada lemak, kita kena ada sayur, kita kena ada sayur, buahan, sayur dan buahan tu sekali lah, serat lah. Okay, dan juga minum air secukupnya. So kalau contohnya saya sendirilah, okay, saya pagi tadi saya sahur oat. Saya bagi sahur oat, so macam mana nak bagi dia cukup lah kan semua yang kita kata tu. Okay, saya oat sebagai sumber karbohidrat. So saya tambah dengan buahan. Okay, saya guna buah anggur untuk kini sumber serat lah. Dan saya guna susu rendah lemak. So ni kita kata sumber protein lah. Sumber protein. And then saya minum air kosong lah. So saya punya menu sangat simple tapi saya dah fikir dah kena ada semua benda. Karbohidrat ada. Okay, dalam susu tu ada lemak juga Okay, so semua dah ada kat situ. Okay, mungkin kalau nak tambah lagi boleh tambah sebiji telur rebus ke. Okay, dan pemilihan saya akan pilih makanan yang akan kurang sikit lah. Kurang sikit lemak lah. Okay, so ni Cik Ati dah cakap pasal makan oat. Saya tak boleh, saya mulut Melayu ni, saya tak boleh makan oat ni. Saya memang kena makan nasi. Saya kena makan nasi. Saya darah Melayu, saya kena makan nasi. Tak ada masalah, nasi pun kita boleh jadikan dia sihat. Macam mana? Pertama sekali kita follow suku-suku separuh tu lah. Okay, suku-suku separuh. Okay, ada sumber karbohidrat, ada sumber protein dan separuhnya daripada sumber serat dan juga serat tu lah, buah ataupun sayuran lah. Okay, so macam mana kita nak kurangkan lemak dan sebagainya? Contohnya saya bagi contoh. Biasanya saya ajar pesakit saya ataupun klien saya, contoh nasi putih lah nasi putih. Kita punya lauk tu, lauk contohlah ayam kari ayam. Okay, makan ayam kari. Saya tak kata tak boleh makan. Okay, so bagaimana kita nak kurangkan lagi lemak daripada situ? Pertama sekali, pilih bahagian ayam tu, bahagian yang kurang lemak. Okay, contohnya dada lah. Ataupun kalau tak suka lah dada, saya tak suka dada. So dia suka peha, tak ada masalah. Tapi masa kita nak masak tu, kita kena trim lemak-lemak yang ada tu. Okay.
So kita dah ada sumber kita kata lemak daripada kuah kari tu. So kalau boleh bahagian sayur tu janganlah buat sayur goreng. Ambil ulam-ulaman sahaja ataupun sup sahaja yang memang dari segi minyak dia kurang. Okay. So contohnya kalau saya orang Terengganu lah kan, saya suka makan ikan singgang. So ikan singgang tak ada minyak kan. So mungkinlah bolehlah bahagian sayur tu saya nak makan sayur yang kita stir fry. Kita goreng topo lah. So kalau boleh kita minimumkan pengambilan lemak kita. Tapi contohnya saya bukan jenis dietitian yang macam tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. So kita kena ajar dia kita kena ajar pesakit ataupun klien berdasarkan individu tu sendirilah. Cara hidup dia, pattern hidup dia, waktu bekerja dia, shift ke tak ke. So kita kena mainkan peranan tu lah. So pentingnya siapa-siapa yang nak kurus ni jangan sekadar baca-baca di internet sahaja. So rujuklah kepada pakar pemakanan lah untuk supaya sarana yang diberikan tu kena dengan diri kita. Okay, so saya rasa tu saja. So kalau untuk menu makanan ni kita fokuskan suku separuh, kita boleh tukar. Kalau nak makan nasi goreng pun tak ada masalah. Kalau nasi dah goreng, cuba pastikan sumber protein dan juga sayur tu tidak ada lemak lah. Macam tu. Okey, so kiranya lagu Pipin suku-suku separuh tu betul lah tu ya, Cik kata. Suku-suku separuh tu. Betul, sebab kalau bukan bulan puasa lah, memang ramailah pesakit ataupun klien kita, kita hanya ajar dia untuk buat suku-suku separuh sahaja. Kita tak ajar dia buat ekstrim punya diet, sebab biasanya kalau ekstrim punya diet ni dia tak akan bertahan lama. Kita manusia, kita tengok persekitaran kita yang makan sedap, jadi kita tak boleh makan. Apa kata kita boleh makan 6 kali sehari tapi kita still boleh maintain berat kita. Sebab tu kita kena ajar suku separuh tu. Atira ada bagi saya satu soalan yang trigger lah, satu soalan ni kan. Sekejap Cik Faris Okey, Cik Atira kata tadi diet yang ekstrim. Okey, saya pernah juga dengar orang kata satu risiko kita buat diet ekstrim, contoh makan 2 kali saja ekstrim, memang berat badan turun. Tapi dia kata bila kita tukar balik pada pola pemakanan yang asal 4-5 kali sehari, badan kita akan jadi lebih cepat naik. So minta Cik Atira komen sikit. Okay, so berbalik kepada tadilah keperluan kita mendapat tenaga, nutrien yang diperlukan tu supaya metabolisme kita sentiasa optimum. Okay, so bagi sesiapa yang mengamalkan diet di mana dia terlampau restrict kalori yang dia ambil, so sehari ambil 500 kalori je, very low calorie diet, sangat rendah tu. Biasanya orang yang nak buat bariatric surgery je, doktor suruh buat, tapi dia tak akan amalkan lama pun. So dapat berat badan yang dia dah okey tu, dia dah boleh buat bariatric surgery tu. Okey, tetapi bagi siapa-siapa yang mengamalkan diet yang ekstrim ni dalam jangka masa yang panjang, dia akan efek kepada kita punya metabolisme kita. Metabolisme kita akan jatuh. Kerana untuk badan kita perlukan tenaga untuk tingkatkan metabolisme tu juga. So kalau tak ada tenaga, so lama-lama dia akan jadi metabolisme kita rendah. Tu yang jadi bila tiba-tiba kita tukar cara makan kita, metabolisme kita dah jadi rendah ni. Dah drop balik. Kita kena buat something else lah nak increasekan balik kita punya metabolisme nanti. Tapi kita dah lama diet ekstrim, lepas tu kita dah macam alamak hari ni raya. So raya kena makan, tengok kawan-kawan makan. So dah tak boleh dah ikut yang biasa kita buat. Tiba-tiba kita makan, mungkin 2-3 hari je ada nampak penambahan berat badan sebab metabolisme kita dah rendah. Okey, terima kasih Cik Atira. Okey, Cik Faris, saya nak tanya sikit ni. Bagi yang nak turunkan berat badan ataupun nak mengekalkan stamina lah, dia ada 2 objektif yang berbeza. Satu, nak turunkan berat badan, satu lagi mungkin dia nak kekalkan stamina. Okey. So, bilakah masa yang sesuai bagi umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan di siang hari membuat senaman atau aktiviti fizikal tanpa memudaratkan tubuh badan? Sebab saya ada pernah dengar juga, saya ni jenis dengar-dengar je sebab rajin pasang telinga kan. So ada yang kata kalau badan terlalu penat jangan exercise, dia macam push badan tu. So sebenarnya tak bagus untuk kesihatan.
sebab ada kita punya pemikiran orang yang tak tahu tentang sains kesihatan, sains sukan apa semua ni. Saya punya pemikiran, lagi banyak saya exercise sampai saya pensan lagi bagus. So kalau macam orang yang berpuasa ni macam mana? Dia dah habis tenaga untuk dia sebabkan kurang pemakanan dia, tak support untuk bagi tenaga dia untuk aktiviti harian. So macam mana dengan bilakah masa yang sesuai lah, senang cerita, bilakah masa yang sesuai supaya dia tidak memudaratkan umat Islam yang berpuasa untuk aktiviti senaman lah, aktiviti fizikal. Terima kasih. Okey. Berbalik kepada soalan yang first tadi, yang dengar-dengar dia kan, yang pasal-pasal telinga tadi kan, pasal bila kita exercise sampai tahap kita dah pingsan tu kan. Okey, dia macam ni saya bagi perumpamaan ya. Kalau kita nak isi air dalam botol kan, kita isi air tu kita nak isi bagi penuh. So bila kita isi dia slow sampai dia penuh dan kita tutup. So macam tu juga exercise. Kita buat exercise sampai dah satu tahap yang dah cukup, tak perlu buat lebih. Contohlah kalau you kata you berpeluh banyak, you sihat pun tak. Cukup sekadar kalau you buat kata you buat sejam cukup lah. So sejam itulah adalah kritikal, waktu yang kritikal pada you untuk dapatkan you punya objektif. Cukup. Sebab tu kalau dulu saya pernah bermain bola sepak lah. Kalau kita tengok orang bermain nak training kan, cukuplah orang training 2 jam. Tapi kalau you dah training banyak kali, banyak session, dia dah jatuh kepada adaptation lah. Yang tu lain cerita lah. So mana kata bila you dah biasa buat benda tu, you bolehlah buat. Tapi sekarang kita bercakap mengenai berapa amount yang cukup. Okay. Untuk bulan puasa, yang dicadangkan untuk kita buat exercise ni, ni daripada research, ada research yang mengatakan kita nak buat exercise ni adalah sejam ataupun sejam setengah sebelum kita berbuka puasa. Okay. So waktu tu kita digalakkan untuk buat exercise yang berintensiti rendah. Jangan buat yang tinggi. So macam contoh kita nak jogging, kita nak berjalan, kita nak sembang dengan kawan-kawan pusing track ke, tu pulang lah. Tapi dalam range sejam ke sejam setengah sebelum kita nak buka puasa. Kenapa? Sebab kalau kita buat yang berintensiti tinggi, kita akan dehydration. So bila kita dehydration, dia akan menyebabkan lain-lain penyakit akan datang lah. So benda tu yang kita tak nak. Bila kita buat yang berintensiti rendah, kita kurang lah nak mencari air tu. Kita still cari air tapi kurang lah. Okay. Ataupun kita juga boleh buat sejam atau 2 jam selepas kita berbuka. Yang tu boleh lah you nak buat yang berintensiti tinggi, tak ada masalah. Sebab memang you dah load, you dah makan kan. You dah makan waktu buka puasa tu. And then you pergilah exercise. Ataupun selepas you buat tarawih lah. Nak cantik tu selepas you buat tarawih. Contohlah habis tarawih pukul 10.30. You pergilah gym. Tak ada masalah, pergilah gym. Ajak kawan-kawan pergi gym, pergi buat. Pergilah pump iron ke, pergilah jogging atau treadmill ke, pergilah kayu basikal lah, pergilah buat aerobik ke, buat and so on. You buat dekat gym tu, tak ada masalah. Boleh buat. Yang tu boleh. Untuk yang berintensiti tinggi boleh. Sebab you dah load, you dah makan, boleh buat. Ataupun ada yang buat sebelum sahur. Contohlah sejam sebelum sahur. Sahur habis pukul 6 contoh So you bolehlah buat exercise pukul 5, sebelum pukul 5 tu lah buat exercise. Tak ada masalah. Tapi make sure you dah prepare lah makanan untuk nak sahur. Ataupun selepas sahur pun boleh, tak ada masalah. Tapi buat yang intensiti rendah. Apa yang saya cuba tekankan dekat sini, bila masuk je dalam waktu berpuasa tu, you boleh buat exercise tapi dalam intensiti rendah. Ataupun you buatlah exercise yang macam mana pun, janji you tak terlampau dahaga. Boleh, tak ada masalah. Okay. Ataupun digalakkan juga waktu bulan puasa ni kan, kita kalau boleh kita lebihkanlah amalan kita kan. So waktu kita dah sembahyang tarawih tu, daripada kita sembahyang kita sembahyang maghrib ni selepas berbuka maghrib sampailah kita buat 23 isyak, buat sembahyang 23 rakaat termasuk witir, kita buat solat sunat taubat, solat sunat sekian. So yang tu pun kita dah bakar dah kita punya lemak dalam 200 ke 300 kilo kalori. So kita dah bakar dah. Yang tu kalau dicadangkan, tetapi kita ni memang kita bukan saya sajalah, semua termasuklah Cik Syarif, Cik Atira, semualah penonton dekat sini ni memang kita memang eager nak kurus. So bila kita nak kurus tu yang datang benda-benda yang ekstrim ni. Bukan setakat pemakanan je. So kita punya exercise pun kadang-kadang kita nak ekstrim. Sebab tu saya kata kena ada jam yang boleh monitor kita punya heart rate ni.
So bila ada jam yang boleh monitor, kita ni kena ada benda yang monitor. Contohlah macam kita nak punch card kan, punch in, punch out. Kalau kita tak ada punch in, punch out tu, saya rasa pukul berapa kita nak masuk kerja pun tak ada masalah. Sebab tak ada benda yang monitor. Sama juga macam kita nak buat exercise, mesti kena ada benda yang monitor. Ataupun nak lebih senang lagi, kita kena ada kawan-kawan lah supaya kita kekal apa? Kekal istiqamah. Contohlah saya nak pergi dengan Cik Syaril. Tiba-tiba Cik Syaril tak ada. Memang saya tak buat lah sebab tak ada kawan. So mentaliti tu kita kena buang lah. Tapi saya sendiri pun kadang-kadang terbabas juga macam tu. Biasa, yang tu lumrah manusia. Lumrah orang yang bernama manusia. So kita cari kawan-kawan yang memang dalam positif. Kawan-kawan kita panggil dalam circle yang positif, memang nak exercise. Jomlah kita exercise. Okay, you jumpa kawan-kawan macam tu, you kekalkan hubungan persahabatan dengan dia, and then you buat. So dalam bulan puasa ni, kalau tanya saya, boleh buat sejam atau 1 jam setengah sebelum berbuka. Waktu malam, buatlah, tak ada masalah. And then, kalau boleh rehatlah bulan puasa ni. Kita kejar amalan akhirat pula kan. So tarawih tu pun dah, you semayang tu pun dah macam exercise dah. Exercise ni, definisi dia, pergerakan tubuh badan. Pergerakan otot badan. You ada je pergerakan dalam otot badan you, kita dah consider sebagai exercise. Okay. Okey, baik. So kalau kita tengok dekat kita punya FB live ni ada daripada Cik Nur Amirah. Saya tengok gambar macam dah kahwin profil dia. So Puan Nur Amirah lah, dia tanya bilakah waktu yang sesuai untuk melakukan aktiviti kecergasan di bulan Ramadan. So tadi tu Cik Faris dah jawab lah. So dah jawab lah dekat situ. Cuma saya agak cuma tadi Cik Faris kata boleh kalau let's say sejam sebelum berbuka, lepas tu malam nak buat lagi pun boleh. Ke ataupun bila dah buat sejam sebelum berbuka tu dah cukup, malam tu dengan aktiviti biasa saja. Ni kalau objektif dia nak turunkan berat badan lah. Okay, nak turunkan berat badan. So okey untuk dia buat, dia dah buat sebelum berbuka, malam pun dia buat lagi exercise yang ekstrim, pergi pula gym. Siang dia dah buat yang low intensity, malam dia buat pula high intensity. So cukup ke dah terlebih kalau macam tu? Sebab saya agak keliru tadi, adakah boleh buat sekali? Ataupun dia berbalik kepada yang asal tadi, Cik Faris kata, check. Kena tanya doktor, so kita boleh tahu. So minta Cik Faris jelaskan lagi sikit. Okey. Berkenaan dengan saya terangkan tadi adalah berdasarkan sesi lah. Sesi sebelum sahur, sesi selepas sahur, sesi sebelum iftar, sesi selepas iftar. You pilih lah mana nak buat. Janganlah kita pergi kepada setiap sesi tu kita nak buat, takut kita punya apa yang kita buat tu memang takut kita dapat penat. Takut kita tak dapat apa objektif kita, takut kita dapat penat. Sebab kadang-kadang badan kita ni dia ada satu macam Allah dah cipta, badan kita ni automatik tau. Bila kita penat, dia akan bagi sign. Okay, kita dah penat, kita tak larat, kita nak rehat. So kadang-kadang kita push, kita ada pernah dengar tak istilah push to the limit. So kita akan push jugalah. Tapi kalau tanya saya, you ada sesi yang kita buat sebelum iftar, selepas iftar, you pilih salah satu saja. Hari ni buat sebelum iftar. You nak avoid boring, besok you buat selepas iftar. Lepas tu, you tukarlah sebelum sahur, selepas sahur. You alternatekan benda tu, tak ada masalah. Tapi janganlah buat macam sebelum iftar, selepas iftar, sebelum sahur. Yang tu ekstrim sangat. Takut kita dapat penyakit daripada kita dapat faedah. So kalau tanya saya, pilih salah satu je waktu yang sesuai. Okey, terima kasih. So bila Cik Faris cakap macam tu, saya teringat something lah Cik Faris. Ini saya soalan kepada Cik Natira lah. So bila kita buat ekstrim, tak dapat kita dapat benda lain sekali, dapat penyakit. So saya nak tanya sikit lah, ni maybe lari sikit pada yang puasa tu, tapi dari segi pemakanan kesihatan juga, Cik Nur Atira, saya ada dengar dan baca yang mengatakan kadang-kadang produk-produk kuruskan badan ni sebenarnya dia boleh kurus, tapi dia bagi yang macam Cik Faris kata tadi, masalah lain juga. Sebab saya ni orang kampung. Kalau orang kampung ni saya punya pemikiran nak kurus, makan racun pun kurus sebab tinggal tulang je nanti. So dapat. So yang orang yang kita yang dengar kepada iklan untuk kuruskan badan, benda semua. Ni kita lari sikit lah kita lari sikit. Dan just nak tanya sebab alang-alang kita punya audience pun ada alhamdulillah ni. So maybe untuk dia orang je lah. So ada kadang-kadang ada iklan-iklan yang dari segi
ubat kurus lah, cara suplemen untuk kuruskan badan. So dari segi pandangan seorang pegawai dietetik, boleh komen sikit? Okay. So supaya kita tak nak yang kurus tu dapat, ada pula yang lain macam Cik Faris kata tadi, penyakit pun dapat. Okay, silakan Cik. Okay, so terima kasih atas soalan itu. Ini adalah isu yang biasalah kita jumpa lah dalam kalangan orang-orang yang nak kurus ni. Dia tak nak kurus yang mengambil masa, dia nak terus hari ni diet, esok dah kurus. Dia nak macam tu. So tu yang ada situasi di mana kita kata clients ataupun orang awam ni dia memilih produk-produk yang dia ada claim boleh kurus. Okay, so kalau dari pendapat saya lah sebagai seorang pegawai dietetik, seorang dietitian, kami tidak sarankan lah untuk mengambil makanan yang berasaskan produk nak kurus apa-apa tu lah. Okay, sebab kita punya main utama bidang kita, kami ni kita akan enhance, kita akan ajar cara makan yang betul daripada sumber semula jadi. Okay, so saya bagi contoh sebagai contoh. Okay, ada orang kata contohnya ambil suplemen lagi baik lah, boleh dapat sebagainya. Tapi sebenarnya absorption, penyerapan makanan semula jadi 100%, penyerapan makanan yang dihasilkan oleh manusia ni tak 100%. Okay, penyerapan tu dari segi penyerapan lah. Okay, so dari segi nutrition lagi bagus kalau kita makan secara natural. So dari segi pengambilan produk-produk kesihatan, produk-produk yang claim kurus tu, pertama sekali faktor kewangan lah. Okay, kita akan jadi depends kepada produk tersebut. Kebiasaannya kalau ada produk-produk ni, kalau tengok pun dia akan sarankan kita untuk minum air yang banyak kalau ambil ni. So benda-benda yang sebenarnya kita pun boleh buat kalau kita makan secara normal ni lah. Tak perlu pun nak mengeluarkan duit yang banyak untuk kurus. Okay, so saya tidak akan menyarankan pesakit saya, even kalau suplemen pun contohnya vitamin C ke, kalsium ke, saya tak sarankan untuk ambil suplemen. Tetapi kalau ada lah situasi pesakit ataupun kita kata clients yang memang tak boleh dapatkan cukup sumber nutrien-nutrien tersebut, baru saya akan suggest lah. Kalau kita dah memang hari-hari makan buah, kita dah memang tak tinggal makan buah, kita pilih makanan yang tinggi vitamin C. So tak ada istilah perlu makanan tambahan ni lah. Makanan tambahan adalah untuk orang-orang yang kita kata perlu sahaja. Untuk kurus ni, saya tak sarankan untuk ambil makanan tambahan ataupun kalau daripada produk-produk yang claim boleh kurus ni, kita boleh buat suku-suku separuh pun kita boleh kurus. Memang ramai pesakit yang kita kata boleh kurus, tetapi bukan dia kurus cepat lah. So penurunan berat badan dalam 0.5 kilo, 1 kilo seminggu sahaja. Itu pun kita kata penurunan berat badan yang sihat lah. Sebulan lebih kurang 2 hingga 4 kilo sahajalah. So sebenarnya kalau penurunan berat badan yang dalam 1 bulan ni 20 kilo, 10 kilo tu adalah penurunan berat badan yang kita kata tidak sihat lah. Tidak bagus untuk kesihatan kita. Mungkin dalaman kita ada masalah elektrolit dan sebagainya sebab nutrien tak cukup, nutrisi tak cukup. So kita akan dapat penyakit lain. So dan satu lagi makanan tambahan ni yang klaim-klaim ni boleh jugalah kadang-kadang dia efek kepada fungsi-fungsi dalam badan kita lah, hati ataupun buah pinggang. So sebab dia bukan makanan natural, dia makanan yang kita buat, manusia yang ciptakan. Okey. So kalau ikutkan soalan saya seterusnya kepada Cik Faris ni, tapi tadi Cik Faris dah jawab lah yang kalau saya nak tanya, jika boleh, saya nak tanya, kita boleh tak kita bersenam melakukan aktiviti fizikal di siang hari ketika bulan puasa jika boleh, waktu senaman yang sesuai macam tadi Cik Faris kata kalau boleh sejam sebelum berbuka supaya itu pun dalam senaman yang berintensiti rendah lah. Okay, dan jika tidak boleh bilakah waktu sesuai, so tak kisah, tapi yang penting
jangan buat bertindih lah, contoh dalam sehari tu, supaya badan kita ada masa untuk rehat juga. Cuma saya tengok ada dari segi pro dengan, bukan kata pro dengan con lah, okay? Yang mengatakan supporting each other, pemakanan dan juga kecergasan dari segi aktiviti sukan. Okay, cuma kalau kita tengok, sebelum ni saya dengar lah, okay, percentage yang menyebabkan badan kita kurus, yang lebih tinggi adalah pada cara pemakanan kita. Exercise adalah lebih rendah percentage yang akan membantu badan kita kurus. Tetapi saya tak boleh menolak, sebab saya ni yang kembang ni pernah cuba untuk kuncupkan juga. Saya try, yang mana bila saya buat exercise, okay, saya buat exercise, saya dapati exercise ni yang membantu saya mengawal makan pula. Saya dah exercise kuat-kuat, bila saya tengok makanan, tadi dah penat. Jadi dia membantu mengawal pemakanan saya pula. Dia bagi motivasi pula kepada pemakanan. Jadi saya nak daripada dua-dua panel lah. Okey, saya minta kepada Cik Faris dahulu untuk komen sikit lah tentang yang ada statement mengatakan percentage untuk kuruskan badan ataupun jaga kesihatan ni senaman lebih kurang yang mempengaruhi compare dengan pemakanan. Silakan Cik Faris. Okay, good question lah. Actually dia pemakanan dengan bersukan ataupun senaman ni, dia interrelated lah. Dia mesti berhubung kait lah. Dia tak boleh kata makanan ni lebih, yang ni kurang. Tak, dia mesti kena selari. Bergerak selari. Okay. Kalau nak bertanya, untuk kita nak kuruskan badan kan, tadi macam ataupun saya lebih suka kalau kita bercakap, kita buat untuk kita nak sihat. Instead of kita pakai term nak kuruskan badan tu, saya lebih suka kalau kita bercakap bila kita exercise, kita nak sihat. So bila kita sihat, bila kita buat satu-satu aktiviti yang sihat, kurus tu akan datang kemudian. You punya body lean tu akan dapat kemudian lah. Sebab bila kita nak makan, bila kita nak kurus lah, terutama sekali ada memang yang betul-betul ekstrim nak kurus, kita akan buat apa saja, walaupun benda tu sama ada dari segi pemakanan ke, exercise ke, kita akan buat benda-benda yang illegal. Kita akan makan segala benda yang diiklankan lah. Saya tak beranilah nak claim macam mana pun di sini, tapi kalau kita nak sihat tu, dia adalah satu proses yang panjang. So dia nak sihat tu kena ada sekali dengan pemakanan. Dia benda ni pemakanan dan aktiviti senaman ni selari, dan juga faktor stress management, macam ni nak control stress, dan juga tidur yang cukup lah, rehat yang cukup. Yang tu 4 faktor yang saya rasa penting lah untuk sihat. So bila kita sihat, insya-Allah lah kita boleh dapat kita punya tubuh badan yang kita nak. So perjalanan ni adalah satu journey yang panjang. Dia bukan hari ni buat besok ni. Saya bagi contoh kalau semua kenal lah, saya rasa semua kenal kot. Pelari paling pantas dekat dalam dunia lah, Usain Bolt. Usain Bolt. Semua orang claim dia. You lari dekat atas track tu bawah 4 minit, tapi you boleh gain duit yang banyak. Contohlah kita tengok dia lari 100 meter bawah 10 saat. Lari 200 meter bawah 20 saat, lari 4 kali 100 meter bawah 40 saat. So kalau total darabkan semua tu, baru 4 minit. Bawah 4 minit je dia lari. So kita nampak dia lari bawah 4 minit, so dia boleh dapat duit yang banyak. Okay. Tapi kita kena baca juga. Daripada dia nak lari bawah 9 saat ataupun bawah 10 saat tu, macam mana dia punya pengorbanan tu? Pemakanan dia, exercise dia, training dia punya sacrifice dengan family, training sana, training sini. Jenis lah, benda tu jenis. Sama juga macam konsep kita ni. So bila kita nak sihat, kita nak kurus, so dia adalah jenis. Pemakanan yang kena jaga. Walaupun turun 0.5, still turun. 0.5 turun, still turun. 4/2, 2, still turun. 4/3, 1, still turun. So tak bolehlah kita nak expect 4/1, 10, 4/3, 15. Tak boleh. So saya punya, kalau nak tanya saya, percentage tu untuk pemakanan dan juga senaman, dia mesti selari. Apa yang you makan, contoh you makan benda tu 200 kalori, you nak kurus, you kena exercise 300, buang 300 kalori. You makan 200, you buang 300. Tapi kalau you makan 200, you buang 200 pun tak ada masalah. You punya berat badan still dalam maintain balance lah.
Tapi kalau you makan 200, you exercise 100, you akan tambah berat badan. Yang tu je konsep dia, senang. You makan 200, apa-apa benda you makan macam Cik Atira cakap suku separuh yang tadi tu, boleh. You makanlah. Exercise lebih sikit. Bila you bakar banyak kalori, you turunlah berat badan. Dan dalam masa yang sama, dia akan tukarlah fat tu. Jadilah badan-badan yang berotot. Sebab apa bila kita seronok tengok badan yang berotot ni, sebab apa kita rasa confident? Actually dia badan besar pun tak ada masalah. Janji you kolesterol tak ada, gula okey, tak ada masalah. Cuma kita nampak macam orang kata wow. Tapi yang penting kita sihat. Walaupun badan macam Cik Syahri kata badan Cik Syahri kembang, tapi you nampak comel, nampak cabi di situ. So janji you sihat. Dan bila you sihat, dia tak menghalang you untuk buat you punya physical activity ataupun you nak buat you punya daily routine. Contohlah you tengok ada you nak pergi ambil air dekat meja sebelah sana. You tak adalah malas minta tolong you punya orang bawah, tolong ambil air dekat aku jap. Tak. So mana kata bila you buat satu-satu exercise tu, bila you hidup dalam keadaan yang sihat, you boleh buat you punya daily routine dengan baik, okey lah. Pada saya okey. Cuma kalau you nak kuruskan badan tu, mungkin disebabkan faktor-faktor yang you nak ada objektif yang tersendiri lah. You nak jadi model ke, ataupun you perlu nak dapatkan BMI yang ideal ke. Yes, you go for it. Tak ada masalah. Cuma yang penting sihat. Kurus tu akan pelan-pelan datang. Jangan terlampau ekstrim. Okey, terima kasih. So nak minta saya dapat satu lah. Memang dia menjentik lah. Kalau kena tu, kalau kata bergaduh tu, kena tumbuk sebiji kat muka lah. Okey, so kita try ubah daripada nak kurus kepada nak sihat. Kurus tu akan datang kemudian. Sebab kalau nak kurus, kita buatlah benda tak betul. Tapi kalau kita nak buat sihat, kita akan buat benda betul. Dan kita ni, macam kita tengok Three Idiot lah, cerita Three Idiot. Jangan kejar sukses, kejar excellent, sukses tu akan datang. Okey, so saya nak minta pula pendapat daripada Cik Atirah daripada soalan saya tadi tentang persentage pemakanan, usaha dari segi pemakanan, kawalan pemakanan dan juga persentage dari usaha dari segi aktiviti fizikal yang mana pemakanan itu lebih mempengaruhi dari segi penurunan berat badan ataupun kesihatan tadi tu. Okey, silakan Cik Nur Atirah. Okay, so dari segi percentage ni lah, kalau kita berbalik kepada pembakaran kalori ataupun energy expenditure, memang betul dia ada percentage lah pembakaran kalori ni. So paling banyak adalah basal metabolic rate ataupun kita kata resting resting metabolic rate lah. Masa kita rehat ni, masa kita tak buat apa-apa aktiviti, badan kita pun sebenarnya membakar kalori. Okay, kenapa? Macam mana dia bakar apa? Sebab kita nak bernafas, kita kena bakar kalori. Badan kita nak tukarkan sel-sel, nak buang sel-sel yang rosak, dia bakar kalori juga. Okay, dan dari 100% pembakaran kalori tu memang ada percentage untuk kita panggil thermic effect of food, TEF, dan juga EAT, macam physical activity lah. So memang ada percentage dia. So dia tak ada beza sangat lah, tapi sebenarnya yang paling banyak adalah basal metabolic rate. So pentingnya kita untuk makan, sebab faham tak? Percentage metabolic rate, basal metabolic rate tu tinggi. So kita kena makan supaya badan kita boleh berfungsi dengan baik. Tetapi pemakanan dia memang selari seperti yang Cik Faris bagi tahulah, memang saya setuju, dia memang selari dengan kita kata dengan aktiviti fizikal. Okey. Saya bagi contoh lah, ada pesakit lah, dia memang dah kawal makanan, tapi dia susah nak buat aktiviti fizikal sebab waktu dia memang susah nak cari waktu untuk dia buat aktiviti fizikal. Tapi bila kita consult, kita cuba ajar, cuba bagi suggestion, contohnya 10,000 langkah sehari, aim untuk 10,000 langkah sehari. Kalau betul tak boleh nak buat exercise sangat lah kan. So bila dia tambah sedikit physical activity dalam kehidupan dia tu, dia nampak ada penurunan berat badan. So kat sini kita boleh tengok lah sebenarnya dia berjalan selari pemakanan dan juga physical activity. So saya setuju kita perlu buat dua-dua. Tak ada istilah makanan lagi memberi efek yang banyak berbanding physical activity. Ia bergantung kepada individu tu jugalah.
Ada orang tanpa buat physical activity, jaga makan sahaja, dia boleh turun berat badan. Kalau nak turun berat badan lah. Ada orang dia tak jaga makan, dia buat physical activity pun boleh turun berat badan. So tu pentingnya kita kena jumpa orang-orang yang sepatutnya lah supaya kita boleh fikir bersama-sama cara untuk kita corakkan kita punya lifestyle ni lah. Okay, pemakanan dan juga physical activity dua-dua penting. Okey, selepas ni saya akan pergi kepada dua soalan terakhir lah. Satu soalan kepada Cik Atira, satu soalan lagi kepada Cik Faris. So sebelum saya pergi kepada soalan tersebut, saya nak bagi tahu kepada audiens yang mendengar kita yang di dalam FB maybe dia macam lambat sikit, dia lag sikit. So yang beruntung lah yang dapat join Google Meet kita ni. So boleh tanya soalan. Dan ada few soalan yang memang kita punya audience daripada FB Live kita pun ada tanya soalan, nanti saya akan bacakan. So itu untuk nantilah. So sebelum itu, jadi selepas soalan pertama saya akan bagi kepada Cik Atira, kedua saya akan bagi kepada Cik Faris. So selepas soalan daripada Cik Faris nanti saya akan bacakan soalan daripada audience lah. Okay, saya akan bacakan beberapa soalan daripada audience and then selepas itu baru kita akan terus pada penggulungan. So untuk Cik Atira, okay, saya nak tanya satu soalan lagi. Okay, so boleh tak kalau kita makan sikit ketika bersahur, terlalu sedikit ketika bersahur? Okay, contohlah makan roti sekeping air kosong. Okay, waktu sahur. Tujuan kita nak turunkan berat badan ataupun dia nak maintainkan berat badan. So soalan ini dia more tu orang tu nak maintainkan berat badan. Dia nak cuba balance kan. Dia makan sikit sangat waktu sahur, waktu berbuka nanti dia makan banyak. Ataupun sebaliknya, waktu berbuka dia makan sikit, waktu sahur dia makan banyak. Boleh ke dia buat macam tu? Okey, minta tolong bagi pendapat. Okay, so saya dengan yakinnya tidak bersetuju dengan cara tersebut lah. So itu ibaratnya kita tidak berlaku adil kepada badan kita. Okay, badan kita memerlukan tenaga, sepatutnya kita tuan badan ni lah. Kita sepatutnya makan, berlaku adil kepada badan kita. Okay, sebenarnya kita kena tahulah sebenarnya cara pemakanan yang sihat di bulan Ramadan ni lah. Tadi kita dah cerita pasal sahur kan, kita kena lambatkan sahur. So untuk berbuka, kita kena awalkan berbuka. Supaya kita dapat kurangkanlah waktu perut kita kosong. Okay. Daripada kita kurangkan tenaga, macam restrict makanan yang kita ambil, baik kita pilih makanan yang kita nak ambil. Daripada kita, tak payah makan lah, minum air masak je lah. Baik kita pilih pemakanan kita, seperti yang saya beritahu tadi lah. Dengan amalan yang kita ambil makanan yang terlampau sedikit, kalori yang terlampau sedikit, kita boleh dia akan efek kita punya metabolism. Jadi makan, kita ambil makanan tapi kita pilih makanan tu. Macam mana kita nak pilih? Okay, pertama sekali kalau untuk waktu bulan puasa ni elakkan makanan yang tinggi lemak lah. Okay, sebab kita punya pola pemakanan dah berubah kan. Kita lebih makan kepada waktu malam. Yang kedua, makanan yang tinggi garam. Kenapa makanan tinggi garam ni kita kena elakkan? Kerana bila kita makan makanan yang tinggi garam, dia akan trigger untuk rasa dahaga. Kita rasa nak air. Okay. Makanan pedas pun sama. Makanan yang berminyak pun dia akan bagi ketidakselesaan pada perut kita lah. Okey. Dan seterusnya makanan yang tinggi gula. So makanan yang tinggi gula ni makanan macam mana kan? Makanan seperti kuih muih, kek-kek, puding dan sebagainya. Apa-apa, ya kalau paling senang lah. Apa-apa yang makanan yang kita letak kat lidah ni kita rasa manis. Tu kebiasaannya dia ada tinggi gula lah. Okey, melainkan kalau orang guna artificial sweetener ke stevia ke tu lain lah cerita. So tapi kebiasaannya orang yang jual makanan dia guna gula biasa lah. Okay. Seterusnya sama lagi berbalik kepada pemakanan yang seimbang lah. Kita kena ambil semua nutrien yang diperlukan. Sama juga sahur kita ada semua sumber tu. Untuk berbuka puasa pun kita kena ada semua tu. Kena ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada lemak, kena ada vitamin, minerals dan sebagainya.
Okey. Jaga porsi anda, yang ni sebab saya dah tekankan tadi, kena ikut suku-suku separuh. Okey. Tingkatkan pengambilan serat daripada buahan dan juga sayuran. So kat sini kan, kalau ikut piramid makanan kita yang terbarulah yang 2020, dia dah berbeza sedikit dengan piramid makanan 2010. Okey. Dari segi kedudukan lah, dulu 2010 paling bawah yang kita perlu ambil secara banyak adalah sumber karbohidrat lah. Sumber nasi, roti dan sebagainya. Yang tingkat yang atas dia tu sayuran dan juga buahan. Tapi sekarang ni yang latest, yang terbaru, sayuran dan buahan dia letak kat paling bawah. Maksudnya kita kena ambil sayuran dan juga buahan. Dan memang kalau tengok study NHMS ke dan sebagainya, memang pengambilan serat dalam kalangan rakyat Malaysia ni sangat kurang. Okey. So ni ada usaha kita lah, kita kena ajar pentingnya untuk ambil serat yang cukup lah. Dia bukan fokus ke Sekejap, saya potong sikit boleh? boleh. Macam kata serat tu kurang, memang rakyat Malaysia kurang ambil serat. Macam tadi awal-awal tadi Cik Atirah kata buah pun antara serat juga kan, kalau tak silap saya. So maksudnya kita makan buah pun kita kurang ke macam mana Cik Atirah? Maksudnya ke Okey. kita just tolak sayur terus ambil buah tapi dia menyebabkan ambilan serat tu tak cukup? Okey. Mengikut saranan piramid makanan lah, kalau untuk buah kita kena ambil 2 sajian buah. Kalau untuk sayuran kita kena ambil lebih daripada 3 sajian buah sehari. Kita kena gabung. Kenapa kita tak sarankan untuk ambil buah sahaja? So 5 sajian serat tu kita ambil daripada buah saja. Kita kena ingat buah dia mengandungi kalori. Dia ada fruktosa, dia ada gula. Jadi tak baguslah kita akan ada penambahan kalori di situ. Kalau dari segi sayur pula, sayur ni kalau sayur hijau, kebiasaannya dia tidak mempunyai kalori. Dia macam agak approximately tak ada sangatlah kalori pun sebenarnya. Tapi cara masak lah, kalau kita goreng dia akan tambah kalori dekat situ, tambah lemak kat situ. So sebab tu kita nak, kalau boleh nak sayur, nak serat daripada sumber yang kita tak tambah kalori. Tak tambah kalori. So pentinglah kepada ibu bapa untuk cuba mengajar anak-anak untuk try makan buah, sayur-sayuran lah dan juga buah-buahan. Sebab ramai je orang, budak-budak yang tak makan buah pun ada, tak makan sayur, apatah lagi ramai. Okey. Dan cuma kalau sebut pasal buah ni, apa biasanya yang selalu kita dekatlah dengan kita waktu bulan Ramadan ni. Contohnya kalau kita dengar radio, Yusuf Tayyub dan sebagainya tu, kurma lah kan. Kurma tu kita kata macam benda yang biasanya rutin harian lah kita ambil waktu bulan Ramadan ni. So di sini saya nak terangkanlah sebenarnya kurma tu dikategorikan juga sebagai buah. So buah kering lah. So dia ada kalori. So contohnya dalam saranan dua sajian buah sehari kan. Jadi contohnya kalau dah ambil waktu sahur 3 biji kurma. So kita dah ambil 1 sajian buah kat situ. Dan malam kita makan lagi 3 biji kurma untuk berbuka puasa. So kita dah cukup sebenarnya 2 sajian buah kat situ. Okey. Kalau contohnya orang yang macam makan 1 je waktu sahur 1 biji, 1 biji waktu berbuka puasa tu, boleh lagi kita ambil buah lain, 1 pertukaran lagi. Terus macam mana kalau dia terambil lebih pula tu? Cik Atirah. Buah. Kita tengok dari segi buah tu dahulu. Dari segi buah lah. Kalau dari segi buah untuk kita kata berlebihan tu, pertama sekali kalau untuk orang yang tiada masalah kencing manis, sebenarnya tak ada masalah sangat lah. Okey. Tapi bagi orang yang ada masalah kencing manis, kita betul-betul kena strictkan sikit lah pengambilan buah ni lah. Kita tak nak gula dia naik disebabkan oleh pengambilan buah yang melebihi recommendation. Okey. Dan juga kalau saya boleh ceritakan lah sedikit mengenai pertukaran ataupun kita kata sajian buah ni supaya semua boleh faham lah. Kalau buah-buah biji contohnya buah oren, buah apple. Buah apple ni tak kisahlah buah apple hijau ke apple merah ke, buah ciku saiz sederhana, apa lagi buah-buah yang biji-biji, buah pear, buah lye.
Satu biji, satu sajalah, satu pertukaran dikira. Okey, contohnya hari ni kat rumah saya ada buah apple. So sehari saya boleh ambil 2 biji apple lah. Ada buah oren, so boleh ambil 2 biji oren lah. Okey, kalau buah-buah potong pula, contohnya buah apa yang kita biasa potong? Betik, nanas, honeydew. Contohnya buah potong ni, satu potong biasanya satu pertukaran lah. Okey. So kalau kat rumah saya ada betik satu, ada betik, ada juga kita kata buah apple. Jadi saya tak makan kurma. Contohnya saya tak makan kurma. So saya boleh ambil masa sahur saya boleh ambil sepotong betik. Waktu berbuka saya boleh ambil satu biji buah apple. Macam tu lah. Kalau buah anggur di dalam 6 hingga 8 biji. Dan ada banyak lagi lah jenis-jenis buah tu. So saya bagi sikit yang biasa kita jumpa lah. Okey, dan yang terakhir sekali, kena minum air yang secukupnya. Saya tekan kat sini lah. Kalau boleh 6 hingga 8 gelas sehari. Dan kena elakkan minum minuman yang berkafein lah. Kafein ni dia ada kita kata diuretic effect. Diuretic effect ni menyebabkan kita rasa nak kencing lah. Bila kita kencing banyak, tapi bulan puasa kita tak boleh top up balik, tak boleh minum air balik. So kita akan terhidrasi lah, kita akan ada masalah dehydration. Okay, so kita kalau boleh elakkan. Tapi bagi penggemar kopi, contohnya lah macam saya ke, kadang-kadang tak ada efek pun kita orang minum kopi, tak ada efek diuretic tu. Tapi ada certain orang dia ada kesan kepada kencing dia. Jadi lawas, semakin lawas dia punya kencing. So yang tu kena take note lah. Okay. So macam mana kita nak pastikan sehari kita boleh dapat 6 hingga 8 gelas sehari kan? Macam kita ke puasa panjang, kat mana kita nak letak kita kata air masak tu. So boleh jadi masa sahur kita boleh ambil 1 gelas, berbuka kita ambil 1 gelas, sebelum berbuka dah makan, selepas berbuka kita ambil lagi 1 gelas. Sekejap saya potong lagi. Sorry lah sebab ni soalan last kepada Cik Atira. Cik Faris kita tunggu sekarang. Cik Faris nanti pun insyaAllah banyak juga saya nak tanya. So sebab tadi Cik Atira kata kurangkan makanan yang bergaram sebab dia boleh trigger kita untuk minum air. Jadi sekarang pula digalakkan untuk minum air banyak. Jadi boleh bagi saya penjelasan sikit tak tentang dua statement Cik Atira ni, saya kurang clear. Okay, so bila kita makan makanan yang tinggi garam, kita akan rasa haus. So kita punya waktu berpuasa tu, kita akan rasa tidak selesa lah sebab kita haus. Okay, so tapi badan kita memerlukan air yang cukup. Ni cara nak dapatkan air yang cukup, kita kena pastikan kita dapat 6 hingga at least 6 hingga 8 gelas air kosong lah sehari. Okay, so dia punya aim adalah untuk kita nak kekal cukup air lah. Kekal cukup air. So biasanya untuk pembahagian air ni kita boleh bahagikan sahur 2 kali 2 gelas. Okay, gelas yang 250. Iftar 2 kali sebelum dan selepas. Lepas tu kita buat tarawih kan. So masa tarawih tu kita boleh sediakan 2 gelas air ataupun macam Cik Hafiz bagi tahu tadi lah. Cik Faris bagi tahu tadi tu kita kata buat sukan, kita buat aktiviti fizikal kan. So kita boleh sediakan air juga kat situ. Sebelum tidur, so kita boleh bahagikan lah. So kalau contoh saya bilang puasa ni saya sediakan botol air so supaya saya boleh monitor, cukup dah. Selagi tak habis 3 botol air yang saya 600, tiga tu maksudnya saya belum cukup air lagi lah. Okay. So saya rasa tu saja untuk ni. So kena adil dengan badan kita, jangan makan terlampau kurang, jangan makan terlampau lebih. Dia punya keyword adalah bersederhana. Jangan kurang, jangan lebih. Kita kena bersederhana, cukup dengan keperluan kita. Okey, terima kasih. So betul jugalah. Kalau maksudnya yang berkaitan dengan jangan makan garam dia tu untuk terlebih garam tu untuk bulan puasa, kesan dia memang kalau kita dah trigger kita untuk minum air, kita banyak minum, kita dah jadi kurang makan. Jadi badan kita tak terima makanan yang secukupnya. Kita jadi kenyang air. Okey, so kepada Cik Faris. Saya
zaman muda-muda dululah, zaman muda-muda dulu saya ada bersukan, ada main takraw, ada main bola, apa benda semualah. Okey. So, dalam sukan, kita sebelum bersukan, kita ada warming up dulu. Kalau kita tak warming up, kita rasalah kesan dia nanti. Waktu nak game tu tak menarik, selepas itu pun kita injured segala. So saya nak tanya, boleh tak benda tu kita terapkan dalam kita punya aktiviti harian? Maksudnya, bulan puasa, kita nak badan kita segar, jadi saya fokus lebih kepada exercise waktu bersahur, sebelum makan sahur, supaya exercise itu saya anggap sebagai saya punya warming up untuk saya nak menghadapi exercise aktiviti penuh saya pada hari siang hari, supaya saya lebih bertenaga, saya tak nak lesu. Kerja boleh kerja tapi saya tak nak lesu. Tapi adakah saya fokuskan dekat situ saja? Minta pandangan daripada Cik Faris. Dan jika boleh tak Cik Faris bagi satu cadangan lah, bukan untuk saya saja, untuk orang yang perlukan senaman intensiti tinggi dan orang yang perlukan senaman intensiti rendah. So apa yang boleh tak bagi 2-3 senaman yang sesuai lah yang semasa bulan puasa ni untuk audiens kita semua. Okey, silakan Cik Faris. Okey, berbalik kepada senaman tadi kan. Untuk simple punya konsep, bila kita nak buat satu-satu aktiviti, kita kena ada permulaan, kena ada mukadimah lah. Mukadimah dalam senaman ni warm up lah. Lepas tu kita buat senaman and then kita buat cooling down. Maaf Cik Faris, saya minta maaf. Saya nak remind untuk audience, untuk yang nak tanya soalan, boleh type dekat bahagian chat ya. Untuk yang dekat FB Live pun, sebab lepas ni saya akan bacakan soalan. So minta maaf Cik Faris, teruskan. Okay. Right. So dia kena ada intro, kita kena ada, macam kita pakai baju lah. Pakai buat aktiviti, buka baju. Lepas dah habis aktiviti tu lah. Sama juga macam senaman. Warm up, senaman, cooling down. Kalau kita nak tengok, kita nak menyanyi pun kan, kita kena ada warm up lah. Ada warm up. Dia bunyi adalah bunyi-bunyi untuk nak warm up mulut, warm up kita punya suara, warm up suara. So, kalau nak cakap boleh atau tidak, terpulang kepada individu tu masing-masing. Saya lebih selesa mengatakan terpulang. Kalau you buat aktiviti tu, you rasa you boleh buat dan tak meletihkan ataupun tidak memberi kesan yang negatif kepada you punya tubuh badan, you proceed je, tak ada masalah. Tapi kalau you rasa lesu, contohlah kalau kata lesu waktu kita buat kerja, kita juga boleh buat aktiviti ataupun senaman-senaman waktu kita duduk ni. Boleh je buat aktiviti. Senaman ni dia tak ada salahnya. Asalkan kita rasa kita nak buat, kita buat aja. Cuma teknik tu mungkin kena refer kepada orang yang lebih berpengalaman. Contoh saya duduk atas kursi ni, saya tengah angkat kaki ni. Sampai-sampai tu saya melunjur. So saya dah buat senaman. Saya boleh juga angkat tangan macam ni. So kita dah buat senaman yang kita rasa macam bila lesu, kita buatlah senaman. So bila awak buat satu aktiviti pada awal tadi, awak kata nak buat warm up sebelum nak mengharungi bulan puasa ni, kalau awak rasa awak punya buat senaman tu dalam kategori warm up yang low intensity, yang tidak menyebabkan awak letih dan awak tidak demand untuk nak minum air ataupun tidak makan waktu bulan puasa, boleh, tak ada masalah. Cuma apa yang kita takut, bila kita terlampau, contohlah selepas kita lepas kita bersahur, badan kita still lagi fresh. Tenaga masih lagi banyak dekat situ. So kita akan buatlah exercise yang high intensity. Bila kita dah guna pakai semua tenaga waktu kita buat exercise tadi tu, kita takut sewaktu menjelang tengah hari tu, tenaga tu dah habis diguna pakai sewaktu exercise. Yang tu yang punca lesu tu. Punca keletihan tu kat situ lah. So saya cadangkan buat low intensity ataupun tak payah buat langsung lah waktu selepas sahur tu, buat dekat-dekat buka puasa tu. Buka puasa 7.30, you buat pukul 7, you buat lah macam mana pun, satgi pukul 7.30 you tahu azan, you boleh makan. Tak ada masalah. So yang ni adalah psikologi sikit lah, permainan psikologi lah. Bila you buat waktu pagi tu, nanti you akan melalui satu jangka masa yang sangat panjang. Alah, lambatnya pukul 7, sekarang ni dah pukul 3.30 kan. Lagi 4 jam lah nak buka puasa. Bila kita psikologi ni dia problem lah. Kita nak lawan dengan psikologi tu, 4 jam lagi nak buka puasa. So, berbalik kepada soalan Cik Syahri tadi, kalau awak rasa awak buat pagi tu awak dah biasa buat, contohlah sebelum bulan puasa pun awak dah biasa exercise pagi, you go for it, tak ada masalah. As long as benda tu tak meletihkan you sepanjang throughout your fasting. Sepanjang you berpuasa tu, tak ada masalah. Tapi kalau you rasa bila you exercise pagi, you perlu minum air, sebab pada saya,
bila kita exercise, apa-apa aktiviti yang kita lakukan, kita akan berpeluh. Melalui berpeluh tu kita dah buang tenaga lah, bukan tenaga lah, kita dah bakar lemak dekat situ. So kita dah dehydrate. So bila kita dehydrate, kita perlukan air untuk tambah. So bila kita perlukan air tu yang buatkan kita lesu. Tambah-tambah bila kita duduk dalam office kan, kita tak buat apa, waktu panas kan. Kalau office kan kadang-kadang panas kan, ada yang ada aircon, ada lah yang tak ada aircon. Yang tu pun kadang-kadang boleh menyebabkan dehydration. So kalau tanya saya, pendapat saya lebih baik awak buat aktiviti senaman ni dekat-dekat nak buka puasa. So you punya psikologi pun dah okey. Positif punya psikologi. Oh, aku ada lagi setengah jam nak buka puasa. So aku dah boleh push myself lah to the limit. So aku buatlah intensity tinggi pun tak ada masalah. So aku tahu aku jogging 6 round pun tak ada masalah. So lepas ni aku nak minum. Ni kita buat pagi tu je jogging 6 round, aku ada lebih kurang 10 jam untuk aku minum. So the problem is there lah. Tu yang kadang-kadang tu dia tersadung tu terminum lah. Yang tu kita tak nak. Kita jangan jadikan sebab kita bersukan ni asbab untuk kita nak berbuka puasa. Tak. Jadikan sukan ni untuk bantu kita untuk mengekalkan lebih sihat lah. Di samping kita berpuasa lah. Okay. Okey, terima kasih. So, saya scroll soalan sambil dengar jawapan. So, jawapan Cik Faris tadi, boleh tak jadi masalah kalau nak exercise waktu ni. Cuma kita kena fikir satu, concern Cik Faris adalah takut kita punya masa yang panjang tu menyeksa orang yang buat aktiviti tersebut. Tapi let's say, kalau dia boleh, dia dah biasa, tak ada masalah. Jadi disebabkan perkara tersebut, Cik Faris suggest untuk kalau betul nak exercise, buat low intensity sebelum berbuka puasa. Kemudian lepas habis tu dah boleh minum sebab dah masuk waktu buka puasa. Okay, so saya ada baca soalan dekat FB Live ni lah sementara ni tadi kan. So daripada kita punya audience, saya dua soalan ni lebih kurang sama. Okey, daripada Encik Syafiq Suhaimi, dia tanya, ibu saya penghidap diabetes, jadi saya rasa ni lebih kepada Cik Nur Atirah lah. Okey, ibu saya penghidap diabetes dan darah tinggi. Dari segi pemakanan di bulan puasa, ibu saya ikut saranan doktor. Tapi sejak bulan puasa ni, setiap jam 3 petang ke atas hingga berbuka, ibu saya mesti mengalami sakit kepala. Adakah itu normal atau sebaliknya bagi penghidap penyakit kronik seperti ibu saya? Okey, ini satu soalan tentang dari segi kesihatan. Satu soalan lagi saya tengok daripada kita punya chat. Okey, sebentar ya. Okey, ini tentang kesihatan juga. Maybe Cik Atirah boleh jawab berasingan. Sekali lagi saya akan pergi pada soalannya Cik Faris. Saya pergi pada Cik Atirah dahulu. Soalan daripada Fendi Sheikh. Dia tanya, Assalamualaikum. Bagaimana pula menu bulan puasa bagi pesakit GERD ataupun gastrik? Okey, silakan Cik Atirah. Okay, so untuk soalan pertama tu berkenaan dengan penghidap penyakit diabetik lah kan. So sebenarnya sekarang ni memang kita dah ada, kita kata guideline lah untuk pesakit kencing manis ni. Dia boleh refer doktor and then dia tengok dia punya status kesihatan tu sama ada dia fit ataupun tidak untuk berpuasa. Dan dalam Islam pun kita ada kita kata keringanan lah bagi orang-orang yang ada masalah kesihatan yang mana bila dia berpuasa dia akan memberi kesan kepada badan dia. So mungkin ibu kepada penanya soalan tu kondisinya tidak fit untuk berpuasa. So kita kena betul-betul kena refer, tengoklah betul-betul. Kita ada assessment sebenarnya lah, nak tengok sama ada pesakit tu fit ke tidak lah. Sebab saya takut pening kepala tu tanda-tanda ibu kepada saudara tu mengalami masalah hypoglycemia, dan kita kena faham bahawa hypoglycemia ni ataupun kurang gula dalam darah ni lagi dia agak berbahayalah, sama juga dengan tinggi gula dalam darah, kencing manis. Tapi bila dia hypo ni lagi bahaya. Dia boleh jadi macam sepatutnya ada gula dihantar ke otak untuk sel-sel otak berfungsi tapi tidak cukup, tidak dapat. So dia boleh menyebabkan risiko stroke dan sebagainya lah. Okay, so untuk saudara tu saya rasa perlu kita kata refer doktor betul-betul, tengok balik
dos ubat dos ubat ataupun dos insulin ibu tu sebab untuk bulan Ramadan kita kadang-kadang kita akan ada sedikit kita kata kita adjust lah rejim ubat kita dan juga rejim insulin kita supaya risiko hypoglycemia tu kurang lah. Okay. So sepatutnya lah kita buat puasa ni pening kepala yang macam kerap sangat tu kita risau lah ada risiko hypoglycemia tu. So boleh refer balik doktor, tanya balik dan assess sama ada ibu tu fit ataupun tidak lah. So keringanan bagi orang yang tak maksudnya tak sihat untuk buat puasa ni ada dalam Islam Okay. Dan seterusnya soalan Encik Fendi Sheikh, bagaimana pula menu bulan puasa bagi pesakit GERD ataupun gastrik lah. Ni ada kaitan dengan gastrointestinal punya problem lah. Okay, gastrik, GERD, pedih ulu hati dan sebagainya. So apa yang kita boleh sarankan pertama sekali pastikan makanan yang kita pilih tu tidak pedas, okay, tidak berminyak ataupun makanan yang kita pilih tu bukan makanan yang dalam golongan yang akan trigger penghasilan angin. Contohnya kalau sayuran seperti group cruciferous, contohnya brokoli, cauliflower tu antara kita kata kobis ke antara sayuran yang boleh trigger penghasilan angin, yang mana ia akan efek lah kita punya kondisi perut kita lah. Dan seterusnya elakkan ambil makanan yang tinggi, yang bukan tinggi, yang berasid. Okay. Pilih makanan yang kurang berasid. Elakkan ambil saya kata kafein ataupun kopi. Kafein tak seperti kopi lah, teh pun sama, dia ada kafein juga. Dia punya pH value bawah 5, jadi dia di consider as acidic. Jadi bagi siapa-siapa yang ada masalah gastrik, GERD, elakkan untuk ambil makanan minuman yang berkafein. Dan seterusnya selepas makan untuk pesakit GERD lah, selepas makan untuk elakkan reflux tu, untuk elakkan keluar balik makanan tu, jangan terus baring. Jangan baring sambil nak tunggu subuh tu baring dulu dekat sofa ke, janganlah. So pastikan badan kita tegak dulu supaya makanan kita betul-betul turun ke perut. Okay. Itu saja saya rasa. Okay, alright. So untuk Cik Faris, okay, ada satu soalan daripada chat dan satu soalan daripada WhatsApp saya. So dekat chat ni dia tanya daripada Cik Muhammad Hazim Fitri Abdul Halim, bagaimana nak elakkan berlakunya serangan jantung ketika bersukan pada bulan Ramadan? Itu soalan dia lah. Dan yang kedua, ni saya nak tambah sikit sebab dia berkaitan juga dengan soalan tu. Bagi orang yang ada macam masalah lelah, asma, dia orang still kena exercise pada pendapat saya. So macam mana pula untuk orang-orang yang macam tu? Macam mana mereka nak lakukan aktiviti senaman tersebut untuk pada bulan Ramadan? Okay. Yang kedua, dekat yang ada chat dengan saya, dia kata dia mengamalkan dia adalah seorang menggunakan gimnasium, dia daripada gimnasium, dan selepas dengan gym dia ada lakukan aktiviti kardio. Jadi dia nak tanya, adakah dia boleh maintainkan aktiviti senaman dia tersebut selepas gym dengan kardio, ataupun dia kena kurangkan sementara untuk bulan puasa ni, fokus yang sedikit dahulu saja. Okey, minta jawapan daripada Encik Faris. Okey, saya respon kepada soalan yang gym dulu tadi tu selalunya bila kita buat training plan, bila kita plan untuk exercise, selalunya kita akan pecahkan what type of exercise yang kita rasa kita perlu. Selalunya dia ada 3 lah. Satu cardio, satu latihan bebanan, satu lagi untuk flexibility lah, kelenturan. Tapi flexibility ni selalu kita includekan dalam kita punya warming up lah. Okay. So selalunya bila dekat gym, apa yang kita akan fokus adalah untuk latihan bebanan. Kalau di gym lah. Kecuali kalau you ada sakit lutut, yang you nak kayuh basikal yang statik tu, cycle ergometer tu, you nak kayuh basikal tu, you boleh pergi, tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya, sebaiknya you pecahkan antara kardio dan juga
latihan berbadan. Sebab kalau kita nak turunkan berat badan ni, latihan berbadan lah yang paling banyak yang percentage dia untuk turunkan berat badan actually. So untuk kardio ni, kenapa kita buat kardio? Supaya kita punya jantung stable. Okay? Keupayaan jantung kita ni mampu untuk kita nak buat latihan berbadan. Sebab tu kita buat kardio. So mungkin maksud dia ni, kardio yang dia buat tu adalah mungkin warming up sahaja dekat dalam gym tu. Mungkin dia pergi dekat treadmill, dia naik basikal, dia jogging selama 10 atau 15 minit. So dia dah warming up and then dia pergi buat latihan berbadan lah. Untuk tanya saya, sebaiknya awak pecahkan objektif awak. Macam kita makan lah, kita pecah makan kan. Kita makan buah, kita tak sekalikan buah dengan sayur. Kita makan buah, lepas tu lepas habis makan buah, baru kita makan sayur. So macam tu juga dalam exercise. Kita buat kardio hari ni. Bila kita dah buat kardio, besok kita buat pula latihan berbadan. Lepas latihan berbadan, kita buat pula kardio. Sebab, kenapa saya cakap macam tu? Sebab latihan berbadan ni, dia adalah berintensiti tinggi. So bila kita buat aktiviti yang berintensiti tinggi, badan kita perlukan masa untuk nak berehat. Kalau hari Isnin kita buat kardio, hari Selasa kita buat latihan berbadan, hari Rabu kita buat kardio balik. So bila kita buat hari Rabu tu, mana kata kita dah restkan badan kita daripada buat latihan berbadan pada hari Rabu. So hari Khamis kita buat balik latihan berbadan. So kita alternate lah. Maksudnya ni Cik Faris, tak kira bulan puasa ke, bukan bulan puasa ke, Cik Faris suggest untuk dipecahkan antara berbadan dan juga kardio. Macam tu Okey. Dia konsep dia, kalau tanya saya, kalau you ada satu jangka masa yang panjang, kan, sebab kita nak sihat, saya rasa this one is a process lah. Kecuali lah kalau you nak compete dalam competition, contoh bulan 6 ada competition. So by hook, by crook, you kena training lah. Cardio you kena buat, resistance training pun you kena buat. Tapi kita bercakap berkenaan nak sihat, nak kurus, dia adalah satu proses. So saya rasa kenapa kita nak rush untuk something yang kita akan dapat pelangi. Kenapa pelangi lah saya cakap kan, macam kita nak dapat benda yang positif di hujung ni, kenapa kita nak rush? We just follow the flow je. Tak ada masalah. Buat satu-satu. So bila kita buat satu-satu, badan kita ni tak ada lah dia pening untuk apa penerima adaptation badan kita. Oh, so hari ni aku buat kardio. So badan, hari ni kardio. Sebab badan kita ni perlukan pemahaman jugalah. Kecuali kalau memang penanya soalan tadi memang dah biasa buat, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya, better you buat kardio and then you buat latihan berbadan. Kardio, latihan berbadan. Macam tu lebih senang. Kecuali kalau you ada something you nak achieve, kalau dalam sukan, kita ada tarikh untuk kita nak pergi training. Contohlah training start bulan 4. Tournament start bulan 6. So you kena combine lah. Kena mix lah benda tu untuk kita nak prepare diri kita dalam tournament tu. But for sure atlet ni memang dia orang dah badan dia orang memang dah biasa lah dengan variety type of exercise ni. So dia orang dah boleh adapt. So kita ni sebagai orang yang biasa ni, takut badan kita tak biasa, takut nanti badan kita pening lah bila dia keliru, tu dia sakit tu. Jadi dia hantar dia trigger ke otak, aku nak kardio pun aku tak boleh terima, berbadan pun aku tak boleh terima, senang je. Aku hantar ke otak, minta tolong sakit lah. So kita sakit lah. So yang tu cara yang senang lah, dia nak rehat. So saya, kalau tanya saya, better you buat one by one lah. Okay. Untuk soalan yang kedua, macam mana kita nak elak serangan jantung ataupun asma tadi lah. Okay, the first question is, saya bukanlah orang yang sesuai untuk nak bagi tahu kata you ada sakit jantung, you ada diabetes, you ada asma. Tak. Yang akan bagi tahu ni adalah doktor. Expert kat bahagian tu. So doktor akan bagi tahu, okey, pesakit ni ada jantung. Family dia ada sejarah. Dia ni ada asma sekian. So daripada maklumat berkenaan, you akan bagi kepada kami. Orang kita panggil sebagai apa? Trainer ataupun coaches lah. You akan instructor. You akan bagi kepada kami. So bila you bagi dekat kami, kami akan determine dekat sini, oh rupa-rupanya dia ni ada family, ada genetik, ada sejarah sakit jantung, ada sejarah asma, ataupun dia ni memang asma. So bila you jatuh kepada kategori yang ada asma, so kita punya training tu, kita akan turunkan sikit intensity dia. Sebab tu pentingnya you kena declare dekat kita apa sakit you. You jangan hidden. Kalau you hidden, contohlah you kata saya tak ada, bapa saya pun tak pernah ada penyakit jantung. Sebab tu bila selepas kita dah declare kata okey, tak ada clear, you tak ada clear ataupun tak ada apa-apa sakit jantung, clear lah dari apa-apa penyakit, and then baru kita akan pergi buat testing.
testing ni kita akan determine lah. Oh, daripada situ kita akan buat stress test lah. Kita panggil stress test macam ECG apa semua kita letak kat situ. So daripada situ kita akan determine, oh kolesterol tinggi sikit walaupun okey. So daripada situ kita dapat buat training program yang bersesuaian. So untuk mengelakkan sakit jantung ni berlaku pada waktu malam, kita akan dapat detect lah through testing tu. So kita akan kurangkanlah intensity. Tetapi kalau dalam bulan puasa, you nak buat juga exercise, kalau you takut nak buat waktu malam, you buatlah waktu sebelum sahur, sebelum buka puasa tu. Tapi kalau tanya saya, waktu yang sesuai yang kita nak buat, waktu malam ni adalah, kalau bukan dalam bulan Ramadan, waktu malam ni adalah waktu kita rehat. Waktu kita rehat. Kita perlukan lebih kurang, different individual have different lah. Tapi secara general 4 ke 8 jam you kena rehat. You kena rehat. Badan you kena rehat. You need a good rest. So, saya mengambil fatwa sukan lah daripada guru saya. Dia ada apa? Dia ada 5 fatwa tu. So yang pertama kita ada wajib, harus, sunat, makruh, haram. Okay? You kerja shift malam, 7 malam sampai 7 pagi. Tapi you tak bersukan. So you jatuh haram. You wajib bersukan lah sebab untuk nak kekalkan kesihatan. Tapi kalau you waktu siang, you 7 pagi sampai 7 malam, you kena kerja, malam you kena bersukan. Problem dia, bila kita petang tu kita pergi main futsal, malam pergi main badminton, yang tu yang akan trigger kepada penyakit-penyakit berkenaan. So untuk kita, sebab apa? Sebab badan kita dah letih. Malam adalah waktu sesuai untuk kita nak rehat. Sebab tu, waktu malam tu kita kena rehat. Jangan pergi main futsal. Sebab kalau kita tengok, kalau kita perasan, badminton adalah sukan yang berintensiti tinggi. You tengok, bola tanggung depan mata, you takkan pukul slow-slow, you akan smash. Smash tu dah menggunakan tenaga, dah berapa banyak dah tenaga tu. So bila kita dah memang betul-betul kat situ, problem lah. Okay. Untuk soalan yang asma pula, asma ni, dia ada sempit, kesempitan lah dekat dia punya paru-paru tu kan. So, boleh buat aktiviti tapi make sure pertama sekali kena prepare dia punya inhaler tu di sebelah. Bukan di sebelah lah, berdekatan lah. Tiba-tiba dia serangan dia tak tahu bila. Dia tak tahu. Dia suddenly dia akan datang, you spray lah. Dicadangkan untuk pesakit-pesakit asma ni untuk buat low intensity punya aktiviti. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Sebab penyakit asma ni kita dah tahu. Kita dah tahu dia memang ada asma. Jantung ni, serangan jantung ni kita tak tahu. Kadang-kadang walaupun dia clean, test semua clear, kita tak tahu bila dia akan datang. Serangan jantung ni dia pemakanan kita lah. Dia blockage dekat arteri tu, kolesterol tinggi apa semua, dia boleh trigger. And then kadang-kadang kita punya jantung ni kita panggil cardiac arrest lah. Cardiac arrest ni dia darah ni jantung ni dia berhenti pump tu. Bila dia berhenti pump tu dia akan anytime boleh berlaku. So kalau kita perasan, kalau you tengok ada game bola sepak lah, kalau you boleh pergi Google, tengok dekat YouTube, baru-baru ni ada sukan Eropah, bola sepak Euro 2020 ada satu player daripada Denmark, dia dapat cardiac arrest, walaupun yang tu atlet tu. Atlet yang kita kata world class atlet lah. Memang dah pergi buat check up, semua dah clear. Tapi kenapa boleh kena cardiac arrest? Sebab tu lah, jantung tak dapat pump darah lah, dia kena cardiac arrest. Untuk yang heart attack pula, dia different pula. Heart attack sebabkan pemakanan kita ada kolesterol yang tinggi dekat dalam kita punya darah tu. Dekat kita punya blood vessel tu. So, bila benda-benda yang berkaitan dengan jantung, kita tak dapat detect. Boleh dapat detect awal, tapi bila clear, kadang-kadang boleh jadi juga sewaktu kita bersukan. Sebab tu, when you want to start any physical activity, terutama sekali yang baru-baru nak berjinak dalam apa-apa senaman, please, you start with low intensity. Jangan terus pergi high intensity. Memang betul. Kalau saya pernah pergi main badminton, sekali main badminton dalam masa 2 jam tu, walaupun tak main full set, dia boleh bakar 1000 ke 1400 kalori sekali main. Sonok lah, you boleh bakar kalori. Instead of you walking, 100, 200 dia bakar. So, tapi you kena jaga. Walaupun you rasa okay, tapi kadang-kadang kita tak tahu. Yang tu lah yang akan trigger. Dia akan bagilah simptom-simptom. Duduk tiba-tiba dada jantung dada kita rasa bukan heart rate kita tiba-tiba cemas, badan kita berpeluh-peluh. Yang tu adalah sign and symptom yang boleh mengatakan kata you memang ke arah jantung tu. So jantung ni memang kita kena jagalah sebab it can be anyone. It can be anywhere. Kawan saya pun pernah kena, saya share sikit lah kawan saya. Tengah bawa kereta, tengah driving. Suddenly dia rasa menyucuk dekat badan. Belah kiri lah, especially on the left side. Dia menyucuk, terus pergi buat
test and so on apa semua, doktor cakap dia adalah. Dia nyaris nak kena serangan jantung. Tapi mujur dia dapat sign tu awal, dia rasa macam menyucuk. So yang tu kita takut. Asma kita, bukanlah kita tak takut, tapi benda tu kita dah ada dia punya ubat. Kan, bila you kena attack asma, pump. Tapi untuk jantung ni, what can you do? Siapa-siapa yang ada ilmu untuk buat CPR, you boleh buat lah. Kena dekat tempat you tengah driving, sorang-sorang, alone. Waktu pula driving tu, tiba-tiba you terkonar masuk dekat dalam gaung ke apa. Kita tak tahulah, kita tak minta lah. Tapi, untuk tanya saya, selain pada waktu Ramadan, please exercise waktu petang lah. Jangan pergi waktu malam. Sebab waktu malam adalah waktu yang untuk kita ni. Tapi kalau tak ada masa nak buat waktu petang, you boleh buat waktu malam, but please go for low intensity lah. Itu ya saranan saya lah. Okay, alright. So, kalau ikutkan saya nak baca dalam 1-2 soalan lagi, tapi kita dah terlebih sekarang, dah pukul 3.43. So Alhamdulillah lah, bila banyak soalan ni maksudnya tajuk yang kita bincangkan ni menarik perhatian dan menarik lah. So perbincangan daripada panel semua, so terima kasih sangat-sangat lah. So untuk kita nak akhiri kita punya sesi webinar hari ni, sesi perkongsian ilmu kita pada hari ni, boleh tak kalau saya nak minta Cik Atirah dahululah simpulkan sedikit tentang dari segi pemakanan dan juga kesihatan semasa bulan Ramadan ini. Silakan Cik Atirah. Mic Cik Atirah. Okay. So kita nak simpulkan sedikit lah. Kita kena fokus kepada menjaga pemakanan ni untuk kekal sihat. Supaya kita kekal sihat untuk kita boleh beribadah lah. Okay. Kita tak ada masalah untuk beribadah. So fokus utama kita adalah sihat. So menjaga pemakanan ni bukan untuk kurus semata-mata. Menjaga pemakanan adalah untuk kita kekal sihat. So ada sebenarnya saya ternampak soalan dekat chat tu. Sebenarnya saya rasa macam nak jawab sikit lah berkenaan dengan makan talam tu kan. So memang betul itu adalah kita kata sunnah Rasulullah, tapi kita dah faham tentang konsep porsi tu kan. So kalau 5 orang nak makan tu, kita dah kena siap-siap lah mengikut porsi 5 orang lelaki jejaka ataupun perempuan yang tengah makan. So janganlah buat lebih. So makan dalam talam tu still boleh buat, tapi porsi tu kita kawal. Okay, kita tak hilangkan, kita tak buang sunnah tu. Kita boleh buat tapi jaga porsi. Okay, sebelum saya akhiri ni, saya ingin memohon maaf lah kalau ada tersalah bahasa ke, terkurang ke apa-apa. Dan saya nak promote sikit lah, bukan promote lah. Kiranya siapa-siapa yang ada lagi nak tanya ataupun nak ada rundingan pemakanan secara terperinci dengan dietitian. So tim saya ada post lah, kita kata macam iklan kita punya klinik diet at CAS. Selain tu kami juga ada media sosial dan kebetulan esok kami ada satu segmen dekat YouTube kami, Live with Dietitian Ramadan Special. So siapa-siapa yang mungkin nak tanya soalan yang tak tertanya hari ni, nak tanya esok pun mungkin boleh join kami di klinik diet at CAS UIM lah. Okay, terima kasih. Okay, so nanti saya akan dapatkan detail tentang program tu, saya akan share juga dekat kita punya FB lah. So kepada kita punya pendengar yang mendengar hari ni, so kalau berminat untuk join aktiviti esok dengan tim Cik Nur Atirah, boleh bersama esok lah. So sebab banyak soalan dekat dalam ni yang kita tak dapat nak jawab sebab masa tu kan. So soalan tu banyak, jadi kita terpaksalah. So kebetulan esok pun Cik Atirah ada program dengan dietitian yang lain, so YB boleh tanya dekat situ. So boleh sedikit bagi pengulangan ataupun kesimpulan Cik Mak Faris? Okay, baik. Untuk side saya, bila kita nak involve dengan physical activity, first kali kita kena tahulah apa ability kita. So jangan ikut kawan lah, So macam mana nak tahu? You pergi buat check up lah, macam saya cakap tadi, pergi buat check up. Check up tu paling penting sebab dia faktor tu adalah daripada seorang yang expert lah. Dia akan bagi you satu data. So data tu you akan bagi kepada akan jadi reference kepada you ataupun orang yang nak buat training kat you lah. Itu satu. Yang kedua, sorry Cik Faris, sorry, walaupun ni dah pergulungan tapi sebab Cik Faris kata itu penting, kalau macam data, apa data yang diperlukan kalau pergi check up tu? Yang perlu dibawa kepada kita pergi check up, dia akan bagi tahulah apa sakit yang kita ada. Dia akan declare dekat situ.
Sama ada you ada darah tinggi ke, you ada diabetes ke, kolesterol you tinggi ke. Daripada data-data situ kita akan buat satu training yang bersesuaian lah. Contoh kalau orang yang ada high blood pressure ni, dia tak boleh buat intensity yang tinggi sebab dia akan trigger dia punya blood pressure tu untuk lagi naik lah. So kita kena buat yang low intensity lah. Macam tu lah. Sebab tu orang yang stres, bila stres, darah naik. So bila darah naik, kita tak boleh buat exercise yang ni lah dengan dia. So kena jaga. Stres ni banyak faktor lah. So kita kena kontrol kita punya stres. Macam mana pun kena kontrol stres lah. Yang tu lah. So one of the, untuk nak kontrol exercise, untuk nak kontrol stres tu, you involve in exercise lah. Okay. Pemilihan exercise, kalau you tak sure, please refer kepada pakar. Okay, refer kepada pakar. Alright. And then yang ketiga, please saya minta tolong kepada semua yang mendengar, yang melihat ni, tanamkan dalam diri kita, apa-apa benda yang kita nak buat adalah untuk kita nak sihat. Dan kurus tu akan datang kemudian. Yang tu bukan tagline lah, tu saya suka tekankan benda tu. Sebab kalau kita sihat, kurus datang, badan pun cantik, kita punya self confidence akan meningkat. So benda-benda tu akan datang kemudian. So yang penting sihat dulu. Okay. So tak ada apa, saya pun nak promote sikit lah. Cik Atira pun promote ni, saya pun nak promote lah. Okay. Dekat UiTM Place, saya adalah pensyarah di UiTM Place. Kita ada buat satu program lah yang kita joint venture dengan Satu Malaysia. Nama dia Exercise is Medicine on Campus. So mana kata kita mempromote exercise, sebab saya daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. So kita promote exercise tu sebagai satu ubat untuk kita nak sihat, untuk nak kekal sihat dalam kampus. So Alhamdulillah pada tahun ni kami telah mengekalkan Gold Medal Award lah. Daripada this one, award ni diiktiraf daripada Amerika lah. Satu badan daripada Amerika yang iktiraf kami sebagai one of the Gold Award Campus. So kami antara 150 universiti dalam dunia yang dapat Gold Award ni. So saya nak promote sikit pada you all, exercise, jadikan exercise sebagai satu medicine lah. So prevention is better than cure lah. Okay, thank you. Okay, so untuk program tu ada apa-apa yang maybe audience kita boleh follow ke, sama ada untuk kalau mereka ada buat satu program-program ke yang menggunakan apa tu tadi nama program Cik Faris tadi tu? Exercise is Medicine on Campus. So dia ada satu platform yang mana audience kita boleh ikut ke, macam mana ke? Okay, dia macam ni. Dia macam kita cuba untuk menerapkan exercise tu di dalam setiap organisasi. Contohlah kalau dekat UIM nak buat tu, so UIM boleh promote lah benda tu. So kita tak adalah promote untuk kita, tak. So kita mempromote untuk semua orang buat exercise di dalam organisasi masing-masing. Yang tu je. Supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa memilih gaya hidup yang sihat lah. So macam tu je. So kalau nak tahu lebih detail boleh consult dengan saya lah. Saya one of the ahli yang berada dalam jawatan kuasa tu lah. Okay. So dengan ini tamatlah kita punya sesi webinar. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Cik Nur Atira Yahya dan juga Cik Muhammad Faris Ahmad. Di atas perkongsian pada hari ini, saya terhutang budi, audiens kita terhutang budi dengan perkongsian yang ikhlas, jujur daripada kita punya panel. So apa yang saya dapat banyak, tetapi yang akan lekat dalam pemikiran saya adalah makan bukan untuk nak kurus, makan untuk sihat. Dan macam Cik Faris kata, kita jangan target kita hendak kurus, kita target kita nak sihat. Kurus tu akan datang kemudian. So yang penting sekali adalah kesihatan. Bila kita dah sihat, kita akan dapat benda yang kita nak tu. So itu adalah apa yang kita dapat. So terima kasih banyak-banyak, kita dah dapat tips pemakanan, kita dah dapat tips senaman untuk bulan puasa, dan ada juga diselitkan juga untuk selain daripada bulan puasa. Saya ucapkan ribuan terima kasih pihak UIM, ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, kepada audiens, kepada yang sangat sporting bertanya-tanya soalan. Jika ada soalan lain macam Cik Atira, dia ada tim dia sendiri untuk klinik diet khas ya. Khas Cik Atira. Ya. Dan untuk Cik Ahmad Faris, macam mana nak berhubungi dengan Cik Muhammad Faris? Melalui Facebook ke? Facebook boleh. Instagram boleh. Instagram boleh. Kalau Facebook Cik Muhammad Faris? Faris Ahmad. Faris Ahmad. Okey, Faris Ahmad. So kalau ada nak bertanya tentang yang exercise is medicine tu for campus tadi tu, so boleh terus direct kepada Cik Muhammad Faris lah. So sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita dan juga kepada audiens.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.